Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Kita berjumpa di Garasi TV untuk siaran 28 bulan Oktober malam. Macam mana saya naikkan poster bahawa malam ni kita ada Andy Clock Coffee. Kalau selalu Andy ada berjoki-joki, malam ni dia adalah tamu istimewa untuk kita berkongsi macam-macam perkara. Pertama sekali adalah tentang limelight. Saya suka perkataan limelight tapi tak pernah mewawancara mereka yang pernah berada dalam limelight, mereka yang melalui dunia limelight. Saya selalu menggunakan perkataan popular tapi tak pernah tahu apa yang sebenarnya popular. Wartawan itu adalah perkataan yang bila kita review dunia hiburan mestilah ada perkataan popular, glamour. Kalau kita menjadi wartawan, kita review daripada point of view kita. Cuma kita akan melihat seorang yang pernah berada dalam dunia seni dan bagaimana dia melihat semua perkara tersebut. Share dulu. Sebelum apa Andy akan belanja, ramai yang dah minta lagu dah cerita dah dekat tu, zaman lampau lah, zaman sekolah lah. Okey, tak apa bagi mereka yang pernah bercinta dan putus cinta pada zaman lagu Andy. Okey, tolong jangan mengeluarkan kata-kata kesat daripada kekasih anda kalau bekas kekasih anda. Okey, perkara yang berlalu biarlah berlalu. Tak jadi biasanya adalah sesuatu yang terjadi. Kan, betul? Tak jadi adalah sesuatu yang terjadi. Selalu yang nombor ya. Benda tu nombor. Saya tunggu dulu, anda nak dapat 300 saya akan suruh Andy belanja lagu. Sebelum tu saya akan jelaskan pada malam ni banyak istimewanya selain ada Andy. Selain ada Andy, kita juga ada banyak seluar yang akan diturunkan yang akan mengejutkan dah. Yang kami jumpa dari Gundi Johor. Berarti kita ada Pero. Kalau anda nak melihat Pero yang dikeluarkan 4 atau 5 tahun lalu tetapi telah jatuh ke Gundi Bandar dan dinaikkan semula. Kalau anda mencari pure blue Japan jeans, ada juga. Kalau anda nak mencari denim, kita ada. Yang paling menarik adalah benda yang saya preview siang tadi tapi saya tak buka untuk jualan kerana menanti anda. Ini adalah tawaran tak akhir, kerana kalau malam ni tak ada orang beli, saya beri gentleman untuk beli seluar ni kerana ini adalah denim yang kami syaki sebagai dikeluaran untuk contoh. Dan kemudian denim tak dikeluarkan untuk pasaran. Prototype lah. Kerana denim cuba mengubah beberapa struktur seluar dia mengikut saingan Osaka 5 ataupun seluar Kojiyama. Tetapi akhirnya seluar ni tak pernah kita jumpa model denim ni. Dan dia disyaki adalah sampel hanya kerana dia tidak ada pie. Itu dia tak ada pie dan dia tak ada tanda dalam ni. Jadi kami bergantung penuh. Dia ada tanda dalam ni, cuma dia tak ada pie dalam. Dia Japan ada, ya? Dia ada. Japan. Okey. Cuma kerana saya memiliki kain yang sama dengan model ni, kain yang dikeluarkan oleh model ni tapi tidak dalam bentuk model ni. Berapa ounce ni? 18 ni? Ini 18. Dia sama dengan yang dikeluarkan. Ini dikeluarkan. Dan ini bersaiz 35. Berarti kalau tengok hampir siapa yang biasa main denim, mereka pernah mendapat model macam ni. Denim keluar model macam ni yang agak kembang dan kebanyakan quarter saya juga quarter dan saya dapat. Tetapi saya fikir kata yang saya dapat tu tak ada clue ni dia ni belakang dia ni agak lebih rendah. Saya rasa masa dia turunkan ni dia lebih turunkan bahagian ni lebih panjang. Saya tak tahu tukang jahit mungkin tahu apa nama benda ni. Dia turunkan dengan lebih panjang. Sedak. Dan lepas tu kita hanya tahu dia denim adalah pada semua butang dia. Dia menggunakan butang original denim. Itu semua butang dia adalah denim. Dan dia juga menggunakan ribbed denim. Ribbed denim. Dan ini adalah deadstock Ansan Forest. Sekejap lagi kita akan bercerita bila dah ada jumlah penonton yang audio okey. Okey, bila ada jumlah penonton yang menarik, kita akan mula bercerita mengenai seluar. Tapi saya introduce dulu. Untuk anda yang mencari Blue Japan, ini adalah seluar yang berada di ranking nombor 4 Japan. Tak pernah jumpa dalam gundi, jatuh juga dalam gundi, dan saya semak semula betul. Dan kemudian ini adalah yang kita dah naikkan semalam dan petang tadi, iaitu Japan Blue. Yang ini adalah Pero. Saya memilikinya dari butik dan macam mana ini boleh dapat dalam gundi Jepun. Ini adalah keluaran Pero. Waktu dia keluar adalah 899. Saya masih ingat kerana saya memiliki dua-dua light. Sebab dia keluar dalam bentuk dua warna. Satu dia menggunakan ribbed kehijauan dan satu adalah ribbed kekuningan. Tapi model ni saya rasa dah tak ada sebab pengedarnya adalah UGS Street. Kemudian kita ada satu lagi daripada Smith overall ni. Kita ada satu lagi seluar yang menarik untuk anda dapat dan saya rasa kita ada satu model belakang tu. Ya. Kita ada satu lagi yang anda nak mencari Pi Make USA. Nak mencari Pi Make USA masih ada selai lagi yang saya akan bagi tahu nanti. Dia adalah model
505. Ini aneh Kain pasir. Pasal 505 menggunakan kain pasir. Ha. Itu pening je. Kami dah tengok Pies pakai teropong teropong jam. Kain dia kain pasir, modelnya 505. Bukan jarang, hampir tak ada 505 menggunakan kain pasir sebab 505 akan menggunakan kainnya sendiri. Yang saya beritahu pada saudara, beza kain 505 dan 501 adalah 501 menggunakan 9 ke 11 OZ dalam sukatan lama walaupun tak sebut OZ. Tetapi 505 menggunakan kain 13. Tetapi ini pertama kali kain pasir ditemui dalam model 505 Coast Line. Dan ada item banyak akan naik malam ni. Levi's menanti anda. Okey, berapa kita ada viewers sekarang? 944. 644. Okey, 644 kita dah janji Andy belanja. Kalau bila song pun dia akan repeat balik bila kalau ada 1000. Okey, belum pilih dulu. Kita bagi Andy belanja. Anda kalau saya tak nak ganggu supaya anda Baik, boleh insyaAllah. merayakan masa lalu anda. Lagu mukadimah lah ya. Lagu mukadimah. Entah ku nyanyikan kau lagu cinta seindahnya sinar mentari, seanggunnya sinar bulan. Entah ku nyanyikan kau lagu rindu, benar sesungguhnya hati ini masih lagi lemah dalam kerinduan. Cinta di setiap kalinya tak jemu-jemu. Cinta ditunjukkan lagu ini. Cintaku setiap kalinya tak jemu-jemu. Cintaku tunjukkan lagu ini. Aku nyanyikan kau lagu cinta seindahnya sinar mentari, seanggunnya sinar rembulan. Entah ku nyanyikan kau lagu rindu, benar sesungguhnya hati ini masih lagi lemas dalam kerinduan. Cintaku ini bukan yang pertama kalinya cintaku pergi. Hampir setiap kalinya tak jemu-jemu. Cintaku ku nyanyikan lagu ini. Cintaku hampir setiap kalinya tak jemu-jemu. Cintaku ku nyanyikan lagu ini, penawar rindu. Okey, itu lagu belanja, belum lagi lagu performance. Jangan tahu untuk melihat
mendapatkan ruang untuk anda membuat share. Mukadimah. 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 Bagi mereka yang mempunyai banyak memori bagi lagu tersebut, macam saya dah tak banyak. So, waktu lagu ni keluar dah ada anak. Dah ada anak. Untuk yang berusia awal 30-an. Awal 30-an, 40-an, awal 40-an. Yang masih lagi meratap di beranda dan meratap di tepi tingkap tak berkahwin-kahwin kerana putus cinta pada zaman lagu ni. Wah, insya-Allah. Selamat menderita. Selamat menderita. Bagi mereka yang berbahagia kerana bertemu dan menjadikan lagu ni adalah lagu tema waktu anda bercinta, selamat berbahagia. Nah, ya. Okey, yang menangis tak perlulah menangis berterusan. Patah tubuh hilang berganti. Okey, Andy. Okey, bang. Kalau kita tanya zaman ni, Aha. maksudnya macam mana boleh keluar lagu ni? Saya buat lagu Orang Putih dulu. Masa Pulau Opi mula-mula asal dulu sebab kita main dalam underground scene. So kebanyakannya banyak main lagu Orang Putih lah. Nanti lagu-lagu Melayu saya ada simpan, tapi pernah saya bawa ke record company sebab dia pernah offer band saya sebab 10 tahun main gig apa semua. Jadi banyak record label nak kami. Okey. Tapi bila dia offer, dia nak ubah kita dengan suasana yang macam apa yang dah ada. Saya cakap, baik tak payah. Sebab saya ada lagu-lagu saya. Bila kita bagi lagu-lagu tu didengarkan, lagu-lagu Melayu ni tu. Belum keluar album ni masa tu, lagu Melayu. Dia kata, tak boleh lah lagu ni advance sangat. Dia kata, orang kita tak boleh terima benda-benda macam tu. Waktu tu tahun 94, 95. Waktu masih lagi kau kunci cintaku di dalam hatimu. Jadi saya tak keluarkanlah lagu-lagu Melayu tu saya dengan anggapan bahawa orang-orang Melayu tak boleh terima lagi lagu-lagu macam tu. Okey. Ini adalah record label selalu. Record label selalu. Dia adalah pasaran semasa. Kita jarang berjumpa record label yang futuristik. Sebab sistem record label tu sendiri dia ada A&R, tak tahu budak-budak sekarang tahu tak tahu. Artis yang repertoire tu. Jadi dia cakap ni tak boleh ban sangat, dia cakap. Kalau kau keluar nanti akan jadi wasted. So dia kata buat we like your band, dia kata kita nak sign band kamu. Tapi dia capture daripada telefon tak? Ada capture daripada Tak boleh sampai jauh. Tak boleh. Okey. Sampai jauh. Oh, suara saya dengar jauh kan? Okey. Kali kita kena tukar mic rekod je. Kena Ini yang ada satu mic tu memang problem. Ni mic baru. Mic baru. Okey. Sepatutnya mungkin gain dia kat situ. Tak apa, kita akan bagi Andy cakap banyak kalau mic dia okey. Audio Andy okey Kalau audio Andy okey, kita akan jalan lah. Okey, lepas dia kata 11+1. Ya, Tapi hanya satu lagu dia request dan dia 11 request lagu. 11 lagu English yang kita dah siap. Saya cakap dengan dia kita buat dulu lah lagu English ni sebab lagu ni dah bertimbun lama dah 10 tahun kan. Keluarkan je lah dulu. And then kita tengok feedback daripada orang macam mana. Dia kata masa release album English tu 1994. Bukan, album English release 1999. Oh, okey, 1999. 99 ke tahun 2000 kita dah siap. Tahun 2000 pun dia keluarkan. Dia keluarkan. Okay. Dia keluarkan tahun 2000. Itu first album. Itu first album. Yang baru follow dengan album lagu-lagu Melayu. Album lagu-lagu Melayu. Sebelum tu in between tu kita ada single-single lah. Masa tu buat single untuk tribute to Sweet Charity, ada compilation band-band Family Day. Yang paling awal adalah Circle of Friends daripada album Circle of Friends tahun 93. Okey. Itu album first. Itu single first yang keluar Single compilation dengan band-band Okey, underground yang ada okey, masa tu. okey. Pengenalan lah untuk band-band Malaysia dulu kan.
Okey, tuan-tuan dan puan-puan, anda dah dengar bagaimana Andy bercerita tentang dilema. Ini banyakkan, bukan saja saya cerita berlaku pada Andy. Kalau anda baca sejarah Bob Marley juga berlaku benda yang sama, dan bukan di Jamaica, Bob Marley ke London. Begitu juga, cuma tinggal lagi apabila produser tu tak dapat menandatangani Bob Marley kerana dia kata tak mungkin rekod label kami mahukan muzik yang begini pelik untuk ada di scene muzik London. Ruang-ruang radio. Tapi dia tahu dia pinjamkan RM5,000 wang kepada Bob Marley, dan Bob Marley merakamkan album reggae-nya daripada investment producer yang tak dapat menandatangani bagi pihak syarikat. Jadi muzik-muzik yang hebat dan selalunya sama macam Queen juga. Macam Queen kat bila nak keluar Bohemian Rhapsody, orang rekod label tak ada. Dia cakap ini apa ni, 6 minit punya lagu, siapa nak dengar ni kat radio orang banyak kan. Makan masa time. Makan masa time, masa apa semua. Saya tak percaya dengan benda-benda macam tu. Betul. Good song is always a good song. Campak ke longkang dia akan keluar balik sebagai lagu bagus. So, saudara tahu Bohemian Rhapsody kini disenaraikan sebagai lagu terbaik sepanjang zaman. Lagu terbaik. Sebelum kemudian diikuti oleh Stairway to Heaven. Kemudian barulah muncul Imagine daripada John Lennon. Kalau kita dengar cara Andy bercerita, ini kita bercerita tentang bagaimana rekod label menolak lagu yang kemudiannya menjadi lagu sepanjang zaman yang penting, iaitu Bohemian Rhapsody. Betul. Okey, macam mana deal? Susah nak cerita budak-budak sekarang kan? Macam mana zaman kau tu kau kena deal untuk convince record label, bagilah kami keluar scene muzik ni. Alhamdulillah masa kita dapat tu sebenarnya offer record label yang nak kita. Jadi kita macam nak jual mahal sikit lah. Cuma tahulah budak-budak underground ni kan mana lah reti sangat pandai benda-benda macam ni. And then dari segi deal dengan record label, selalunya record label tak ajar kita tentang apa royalty yang kamu akan dapat daripada mana, apa benda apa semua. Dia tahu kau sign jadi artis, album je aku bagi kau royalty. So dia menyembunyikan banyak rahsia di balik lipatan baju kata orang putih. Tapi kita dapat A&R yang baik. Iman Wan nama dia. Sampai sekarang jadi kawan baik saya. Iman Wan terang kita. So kita banyak belajar benda daripada dia. Cakap what is apa orang kata royalties daripada technical punya royalties punya side and everything. Mana kita dapat duit kita daripada mana kalau kita jual album kan. And then dia ajar kita daripada kalau 1 ke 5,000 berapa kita dapat persentage, 5,000 ke daripada wholesale price. Lepas tu kita tanya wholesale price ni apa benda pula? Wholesale price ni rupanya daripada salesman, daripada kelang yang keluar, salesman pergi jual ke kedai-kedai kaset. Itu wholesale price. Kedai kaset akan beli dengan harga wholesale price dan dia akan jual dengan harga yang disarankan. Berarti kalaulah dijual dengan harga RM21, itu bukan persen yang mereka dapat. Dia akan dapat wholesale. Kalau wholesale ni jual dengan RM11.90, dia akan kira daripada harga. Ya, betul. Selalunya wholesale masa zaman tu ialah satu kaset wholesale kaset berapa ringgit masa tu saya ingat. CD jual dalam harga RM10. Wholesale. Kaset dalam RM6 macam tu. Jadi kita dapat daripada persentage daripada situ sebenarnya. Berapa persen itu? 8. Mula-mula start memang 8. 8% dibagi 4 orang. Dibagi 8% dibagi 4 orang. 2% seorang untuk setiap keping yang saudara. Kalau ada 5 orang nasib lah 15. Upah 5 duit. Kalau anda mengikut di Atomic Power dari Sabah dulu ada 9. Lagi teruk Black Dog Bone ke apa. Saiz yang besar tapi mereka masa tu scene show banyak kita 12 side yang kita boleh dapat. Maksudnya daripada selling album selalunya royalties akan keluar dalam masa 3 bulan. Setiap 3 bulan dia akan bagi carta berapa banyak dah jual apa benda apa semua. At the same time kita ada show promotion. Show ni ada 2 cerita pula. Dari yang tak ada bayaran dengan ada bayaran. Kalau yang tak ada bayaran maksudnya promosi lah. Untuk di bawah scene promosi. Di bawah scene promosi. Untuk membanyakkan jualan album, lepas tu dapatlah 8% tadi. Betul bang. Tapi ada juga musibat-musibat yang mengambil kesempatan ke atas promosi ni, yang kata kita bagi kau main promosi bagus untuk kau punya ini. Tapi sebenarnya daripada tu dapat bayaran. Ada juga macam tu. Banyak bang, banyak. Penyamun tarbus banyak. Penyamun tarbus tangan atas tangan. Sebenarnya musician dapat portion tak berapa banyak sangat pun. Atas layer tu ada banyak lagi. Faham. Ini adalah industri di mana sebelum kita pandai, kita berhadapan dengan orang-orang yang lebih dulu pandai. Saya tahu ini adalah showbiz. Showbiz itu menjadikan sebahagian besar daripada mereka yang melalui pengalaman album 1, album 2, album 3 sebelum pandai menjalankan rundingan dalam betul. akan menjadi mangsa tu. Macam juga bila anda main jeans sebelum anda pandai, anda akan jadi mangsa. Beli barang 400 dengan harga 1,000.
Hinggalah bila anda pandai, anda boleh mendapatkan barang 1,000 dengan harga 400. Betul, betul bang. Exactly, sebiji. Sama, Di mana-mana, Mana-mana. proses belajar memerlukan sedikit kerugian, tapi dari kerugian kemudiannya anda menjadi lebih pandai kerana anda membeli pengalaman. Silap adalah tidak silap. Kalau kita ambil sebagai pelajaran. Betul. Okey, anda boleh request lagu sekarang kalau anda nak, bagi mereka yang saya tahu tiap-tiap kali kita bawa penyanyi yang mempunyai lagu yang mungkin dirakamkan 20 tahun lalu, berarti ramai yang akan meminta lagu-lagu yang memory dan up. Oh itu masa ni lah. Itu biasa je. Anda boleh request kalau untuk lagu seterusnya admin akan, walaupun nenek, tapi saya rasa nenek pernah mendengar lagu ni ketika berada di Gunung Ledang, kerana Gunung Ledang juga menerima pancaran radio pada waktu itu. Ada pencawang kan? Ada pencawang. Nenek akan beritahu lagu apa yang anda request, kami akan mainkan. Malam ni dia macam radio sikit anda request, cuma kita tak play CD, kita play button kepada musiknya. Okey, sebelum Andy menjawab, satu lagi soalan adalah sesi fotografi. Sebab saya jadi wartawan, tak pernah jaga entertainment kecuali bila saya dipinjamkan ke meja Mingguan Malaysia, dan Mingguan Malaysia ada Panca Indra. Bila ada Panca Indra, seorang wartawan senior bernama Muzlina Abu Bakar, kalau artis-artis baru dia akan kenalkan saya. Pergi cover walaupun tegah dia. Saya akan pergi dan selalunya wartawan yang lebih excited apabila interview bila sesi interview. Kerana pertama kali adalah artisnya, kedua menjangkakan jawapan-jawapan yang tak terjangka. Okay. Kemudian berani tak tanya soalan yang kita rasa buat artis tu kerup daya atau marah. Especially kalau anda bertanya pada M. Nasir, semakin suka soalan anda bertanya, jawapannya semakin suka untuk ditulis. Kerana anda pun tak faham, kalau anda tulis pun orang lain mungkin tak faham. Berpusing ke dia? Kalau kita jumpa orang macam Jamal Abdillah, akhirnya anda menulis soalan yang panjang kerana jawapannya akhirnya ya atau tidak aja. Okey atau tak okey. Kan? Itu Jamal kalau kita tanya soalan panjang lebar, bang gini. Jawapannya iyalah tu. Dia nak tulis balik, kita menulis jawab soalan kita rupanya. Takkan nak tulis ya tu lah. Iyalah tu. Kita tulis balik soalan kita. Itu kalau kita jumpa orang macam Jamal. Kalau kita jumpa orang macam Sharifah ini, belum lagi kita bertanya soalan, arwah telah menjawab dengan begitu panjang lebar kerana dia menentukan apa yang dia ingin bercakap pada wartawan dan dia tidak akan membiarkan wartawan menentukan apa yang dia ingin cakap. Pengalaman kau bila pertama kali pergi ke media? Saya pasal benda-benda media ni saya selalu dinasihatkan oleh label. Okey, label. Kau ni keras sangat, kau ni tu apa ni. Kita memang tak nak benda. Maksudnya kalau tangkap gambar kat swimming pool tu apa semua, itu semua tak ada. Itu semua tak ada. Kita terpaksa menipu. Kita satu band ada tattoo. Nak buka nak tunjuk dengan orang kata. Saja menipu Kerana kebanggaan Melayu pada waktu itu tidak akan menyiarkan tattoo. Itu tabu akbar. Jadi kita terpaksa bohong lah. Suatu band ni semua band jahat ni. Macam-macam kita gelar. Tapi reporter masa tu dia tak dengar lagi lagu. Dia just go for assignment. Dia tanya benda-benda. Ada reporter senior yang saya hormat, yang banyak soalan tanya lebih kepada produk. Sebab bila kita datang daripada underground sini, kita banyak tak cerita tentang diri sendiri, self-centric. Kita banyak cerita tentang apa kita nak buat. Bila reporter datang ni, tiba-tiba tanya apa minuman kegemaran, apa hal pula ni? Nak belanja ke apa kan? Soalan sebelum seterusnya, anda ada buah hati? Dah ada girlfriend? Dah kahwin? Tapi kadang-kadang ada juga yang kurang asam lah. Bila jenis tanya dah kahwin? Dah. Oh susah lah nak jual ni. Dia orang pula yang nak jual pula kan. Jadi itu dilema sampai sekarang, kenapa K-pop menyembunyikan hubungan cinta semua. Artinya apabila anda tahu tentang K-pop, anda harus tahu bahawa kontrak anda mungkin dibatalkan sekiranya kisah cinta anda terbongkar. Itu atas semua rekod label. Bila anda ataupun semua benda tu berlaku daripada 60s tu. Benda tu berlaku daripada tahun 60-an. Cerita peribadi kerana mereka menganggap kerahsiaan cinta adalah sebahagian daripada purchasing power. Banyak mengecewakan orang nanti kan. Orang tak nak beli sebab ada ni dah ada girlfriend, ada ni ada ni. So dia nak banyak benda yang kipengki. So antara benda yang saya tak setuju juga lah. Iyalah, tapi kerana itu adalah menentukan berapa banyak hasil cetak. Selling point. Ini adalah showbiz. Lagu apa yang minta? 1,000 tak sang? Okey, kalau 1,000 anda layak mendapat lagu baru yang akan macam Selamat juga dikompos pintas lalu. Sama ada tajuknya Lantaiku ataupun Tidur di Masjid. Tapi saya tak fikir dalam lagu Tidur di Masjid tu ada perkataan tidur di masjid. Tidur di masjid? Tak boleh. Kalau Ibu Muganas tu selalu keluar. Cuma satu lagu dia yang saya rasa suka difahami adalah bila bertajuk Tidur di Masjid, tapi sepanjang lagu tu tak ada tidur dan tak ada masjid. Ibu ku garang. Kita akan suruh Andy belanja anda lagu yang kedua. Saya tak tahu lagu apa dia banyak request. Kita malam ni malam Maulidur Rasul sebenarnya. Malam Maulidur Rasul. Jadi saya nak nyanyi satu lagu. Okey. Lagu yang ditulis oleh
Atas Nama Cinta, tapi dia menyanyi dulu lagu kita menyanyi lagu dulu berselawat sikit. kita Sallallahu alaihi berselawat wasallam. sikit. Anda boleh berselawat dalam hati. InsyaAllah, Karena sekali anda berselawat untuk Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan berselawat 10 kali untuk kita. So InsyaAllah, kita sambut amin. tema malam ni malam. Dan jangan lupa follow sufitv.com kerana mereka meraihkan Maulidur Rasul bermula 9 malam ini hingga 9 malam besok. YouTube dan juga FB mereka menjalankan kempen Maulidur Rasul kerana tiada sambutan Maulidur Rasul secara fizikal kerana gelombang COVID-19. Andy akan belanja sebuah lagu sebelum kita pergi pada Atas Nama Cinta. Betul. Sebuah lagu yang ditulis oleh Allahyarham Zubairi. Zubairi, Kumpulan Harmoni dulu. Sebuah lagu berjudul Doa. Tuhanku, dalam termanggu ku sebut namamu, biar susah sungguh mengenang kau penuh seluruh. Tuhanku, cahayamu panas suci bagai kebib lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk kembara di negeri asing. Tuhanku, pintumu ku ketuk, aku tak bisa berpaling. Tuhanku, dalam termanggu ku sebut namamu, biar susah sungguh mengenang kau penuh seluruh. Tuhanku, cahayamu panas suci bagai kebib lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk kembara di negeri asing. Tuhanku, pintumu ku ketuk, aku tak bisa berpaling. Okey. Saya cerita sikit ni Ya. saudara mendengar tadi lagu daripada puisi Khairi Anwar. Ini adalah Khairi Anwar. penyair tersohor dan penyair yang paling saya minati. Ini adalah salah satu daripada puisi beliau yang dianggap puisi legasi dalam dunia puisi Melayu. Khairi dilahirkan pada Disember tahun 1922 dan meninggal pada tahun 1949 dalam usia 27 tahun. Oh, 27 muda. Dilahirkan di Malang, Indonesia, dan apabila ibunya bercerai, dia berpindah ke Jakarta pada usia 26 tahun dan mula menjadi penulis. Meninggal muda, hanya menghasilkan sekitar 80 lebih puisi. Saudara boleh dengar, saudara boleh membeli puisinya. Antologinya paling terkenal adalah Kerikil-Kerikil Tajam. Selain dari Kerikil-Kerikil Tajam, ini adalah satu daripada lagu yang satu daripada puisi yang dihasilkan dalam album namanya
Karier tidak pernah dikenali selepas dia mati. Hinggalah pada tahun 60-an, seorang sarjana Belanda yang datang ke Indonesia menemukan sejumlah puisi beliau dan kemudian mengangkat bahawa inilah puisi-puisi hebat di Indonesia, dan pada tahun 60-an barulah Karier menjadi popular di tanah airnya sendiri. Masya-Allah. Setelah Setelah 40 tahun setelah Etiu menemukan senaskah puisi-puisi yang beliau tulis yang tak sempat dibukukan, kemudian disusun dan dibukukan, dan beliau dianggap sebagai raja penyair moden Indonesia, sama seperti Pak Osman Awang. Cuma dia dilahirkan tahun 22 dan meninggal pada tahun 1949. Puisi Karier juga menjadi puisi yang Aku Ini Binatang Jalang yang digunakan dalam filem Ada Apa Dengan Cinta. Ada Apa Dengan Cinta. Itu adalah puisi yang menjadi aspirasi kepada Rudi Suaryo waktu dia menghasilkan filem tersebut. Ini hebatnya orang yang menulis. Kemudian barulah Pak Arwah Zubair Ali merekodkan merakamkan lagu ini bersama kumpulan harmoni. Diberi melodi. Ya, diberi melodi oleh Allahyarham Zubair Ali. Itu saya cerita kalau saudara tahun 83 cari saja Karier Anwar, beli buku beliau secara online. Dicetak semula Kerikil-Kerikil Tajam. Saya pernah menghadiahkan satu buku ini kepada penonton garasi untuk dibaca setelah dia berjaya meneka umur orang yang meninggal pada usia 27 tahun kerana Karier follower tu. Karier, lepas tu Nirvana, Kurt Cobain adalah orang yang meninggal pada usia muda. Kebetulan sebenarnya semuanya jatuh 27 tahun, termasuk Janis Joplin, Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, itu angka 27 yang menjadi legenda kerana ramai seniman-seniman dunia meninggal pada usia muda 27 tahun. 27 tahun. Angka yang menjadi gambaran mengenai orang-orang hebat. Amy Winehouse. Yes, tetapi tidak pernah dilupakan. Okey Andy, nak tanya lagi tentang Limelight. Limelight. Saya tak tahu sebab walaupun saya jadi wartawan tapi tak lama di meja hiburan, kecuali waktu mengendalikan utusan berita mengendalikan Panca Indera di bawah Mingguan Malaysia pada tahun 94 hingga 95 tu. Okey. Apa rasa bila berada di Limelight? Sebenarnya suka bagi kalau di K-pop terutamanya, mereka menganggap kehidupan yang dibina oleh showbiz Korea adalah sebahagian daripada tragedi. Ramai betul. Kita lihat kerana bunuh diri di kalangan artis mereka, kerana showbiz mereka menentukan bagaimana artis perlu hidup, artis perlu berpakaian, artis perlu makan, hingga macam saya kata tadi dalam kontrak bahawa sekiranya anda bercinta akan telah menjadi satu kesalahan kontrak sekiranya hubungan tersebut melanggar sebahagian daripada perjanjian dalam K-pop. Itu seksa tu. Macam berak tak lawas. Apa kau rasa? Saya rasa macam berak tak lawas. Nak macam sakit perut, nak berak tapi dia tak keluar. Dia macam tu sebab dia ada dua type manusia. Yang sukakan limelight dan yang tak sukakan limelight. Dua-dua suka berkarya. Okey. Satu tu mungkin berkarya mungkin sebagai memang nak jadi artis, memang dia nak benda tu. Glamour tu. Nak glamour tu. Jadi dia akan berusaha apa saja sebab bila dia glamour di situ ada punca rezeki. Dari tajaan, dari show, dari atau sebagainya. Tapi ada di sebalik tu ada pengkarya yang jenis tak peduli benda tu. Saya nak buat lagu je, saya nak nyanyi je, saya nak perform je. Saya nak itu, saya tak fikir tentang apa-apa. Tapi dia masih nak menjalankan hidup sebagai orang biasa. Faham. Okey, orang-orang ni yang terseksa. Saya tergolong dalam orang-orang yang macam ni yang jenis masa mula-mula album saya keluar jual 400,000. Saya macam ingat macam sama je. Kita jalan je keluar naik bas naik apa benda pun semua. Pada satu hari tu saya pergi pasar. Saya suka pergi pasar beli barang apa benda semua. Saya pergi pasar beli ikan, beli ayam apa semua. Ada satu makcik ni datang, dia grip tangan saya. Kamu yang nyanyi tu kan? Kata, nyanyi. Pandai beli ikan Apa pasal? Gambaran artis tak akan ke pasar beli ikan. Tak pandai pergi pasar beli ikan, tak pandai nak cebok anak, tak pandai nak buat susu anak apa semua. Dia orang berfikiran yang macam tu. Artis ni teratur hidup dia kata. Maksudnya dia tak payah buat apa, dia king. King atau queen. Tapi sebenarnya saya menjalankan hidup macam tu juga. Hantar anak saya pergi sekolah apa benda semua. Walaupun label ada telefon saya, label dia cakap dengan saya, "Kamu kat mana telefon?" Saya dalam LRT kata. "Kenapa?" Kamu tak boleh buat benda macam tu," dia kata. Okey. Sebab orang dah orang dah perhati benda-benda macam tu semua. Because kita nak kena jaga artis kita. Okey. Kita nak kena jaga standard artis kita maknanya kita, kau dah tak boleh berkeliaran lagi mengata-kata suka hati kau gitu. Maksudnya artis tak naik LRT. Jadi kat situ saya ada again sikit dengan label lah masa tu. Saya cakap dengan dia, "Tak boleh je." Sebab saya anggap diri saya macam golongan yang aku cuma lebih aku kerja, aku main muzik. Okey, kau suka, sudahlah. Lain jangan ngeguai hidup aku nak buat apa suka hati aku.
Itu yang menarik. Lepas tu masa yang dia call tu, waktu tu lagu tu jadi nombor 1 di Indonesia. Bermakna dekat Malaysia dah jadi lagi anu kan. Popular, okay. So saya dalam melatih masa tu dia call. Saya punya PR call, saya Eja nama dia. Eja call. Kau kat mana ni di? Saya dekat dalam melatih kak. Kata. Apa kau buat dalam melatih? Kau turun kat situ, kau tunggu aku datang ambil kau sekarang kata. Okey. Saya cakap apa pasal? Nanti aku cerita dengan kau kata. Okey. Lepas tu saya pergi office, dia cerita dengan saya. Sekarang ni orang tak kenal kau. Mungkin orang dah kenal, orang dah start kenal. Sebab orang tahu lagu je, orang tak tahu siapa kau ni sekarang ni. Ada a few people dah start kenal kau. Betul. So kau kena hide. Kau kena hide diri kau. Saya cakap lah, kenapa pula? Apa masalah dia? Aku nak main muzik je, aku bukan nak main sembunyi-sembunyi. Kan? Faham. Jadi saya tak percaya cakap dia. Jadi saya naiklah bas metro masa tu pergi Bukit Bintang. Bas metro? Bas metro. Memori tu. Siapa yang besar naik bas metro? Naik bas metro daripada Bukit Bintang nak pergi ke Central Market. Kali perasan juga orang pandang apa kena orang pandang ni. Jadi saya buat keluar magazine, saya beli magazine tu tutup bawah muka. Tiba-tiba ada satu tangan selak. lah. Dia kata turun tu. Saya tak tekan loceng, turun kat meja culan jalan kaki dah sudah. Dia kata memang bila that's the price you have to pay. Itu harga yang anda terpaksa bayar untuk berada dalam limelight masa tu. Saya yalah kita nak album jual banyak je, bukan nak jadi sampai sesak nafas tak boleh pergi ke mana kan. Betul. Tapi dia terjadi dengan sendiri. Dia jadi dengan sendiri. Pernah baju saya koyak ditarik. Ada makcik yang tak mau lepas, ada yang makcik datang kita perform luar pada Kuala Lumpur, datang makcik ada anak perempuan. Saya dah nikah. Menarik. Tapi betul. Cepat warnakan rambut dan kembali menjadi artis. Tapi makcik akan menawarkan anaknya. Agak takut juga. Makcik macam ada anak perempuan. Lepas tu saya dah nikah cik. Tak apalah, tengok dulu anak makcik kata. Arwah suami makcik orang putih. Anak makcik lawa lah. Iyalah, cerita dia macam itulah dia. Waktu tu di makcik, bahaya makcik. Itu adalah promosi di luar daripada ketertiban. Macam-macam ketua kampung jemput makan lah, itulah ini. Lepas tu kita terpaksa melayan kerana. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita pergi perform untuk 3-4 lagu, keadaan di belakang tu lebih banyak kerja daripada di atas stage. Betul. Kita pergi satu tempat, kita nak kena menyantun orang, nak kena apa, kita masuk tempat orang. Kalau kita tak layan, orang kata belagak lah. Orang tahulah budak-budak kampung pula nanti kejap lagi kan. Ada ni jadi artis belagak lah apa. Kita nak kena berbual, berhenti, berapa. Saya belajar benda ni dengan Abang Mangidal. Bagaimana nak menangani Abang Mangidal. Saya ikut belakang dia. Dia nak pergi beli burger dalam jarak tak sampai 500 meter. 2 jam tak sampai lagi kat mereka. Sebab dia tak pernah say no. Lepas tu saya tanya dia kenapa. Tak ada dia orang, tak ada kita dia. Tak ada dia orang. Sepenat mana macam mana pun kita tak tahu sepenat mana dia orang bekerja untuk membeli album kita. Jadi setakat nak ambil gambar apalah salahnya tahan je lah, lepas sikit dia kata. The more kita be humble dengan orang, the more kita akan lama kat dalam industri. Betul. Saya akan masih ingat bahawa untuk tahun-tahun 90-an, hujung 80-an ketika Left Handed muncul, Search dan Wing dan Left Handed serta Bumi Putra Rockers, RM10 adalah gaji sehari untuk setengah orang yang bekerja. Betul. Itu bukan cerita tahun 70-an tuan-tuan, itu cerita tahun late 80s. RM10 adalah gaji. Gaji untuk sehari bekerja. Orang pekerja-pekerja yang biasa-biasa sebab itulah kenapa kita suka ke shopping center seperti Campbell ataupun Pertama, kerana kita boleh mendengar lagu percuma. Yang ramai orang tidak memiliki player apatah lagi CD adalah mimpi waktu tu. CD kaset mungkin reality. Saya ingat harga CD tak pernah berubah. Bermakna masa saya mula-mula beli CD tahun 86 gitu, harga dia dalam RM40 lebih. Itu made in US. Jadi waktu tu tahun 85 86 RM45 adalah besar. Dah boleh beli kasut sebenarnya. Betul. Saya dapat kasut Nike RM20 RM30 dekat Pertama. So kita nak cubalah benda tu. Bila dah beli benda tu, terlupa pula tak ada player. Satu lagi seperti mana anda menonton filem Kami, lakonan Sudirman. Betul. Bagaimana orang memiliki kaset. Itu adalah realiti bahawa kita boleh membeli kaset waktu tu dengan harga RM6. Kalau pirate harga RM6.5. Pirate Apache Footprint RM3. Tapi anda belum tentu dapat memainkannya kerana waktu itu junk ataupun radio terpakai belum ada. Belum ada. Semua anda kena beli brand new.
Di kedai-kedai yang mungkin anda bayar hutang secara bulan di bawah jenama singa. Kan? Tak mudah. Jadi saya faham apa yang Mang Kidal maksudkan. Sebab tu kalau kita tengok artis-artis yang datang daripada era itu, dia memberi hiburan yang all out kerana dia tahu bahawa 60 sen tambang naik bas mini daripada Selayang ke Pasar Negeri ya. 60 sen tu ada masa tu bas mini 40 sen bang. saya sampai dah 60 sen KL. Oh okey, 40 sen, lepas tu 50 sen, lepas tu baru dia 60 sen. Tiket terakhir dia. Siapa Tiket ada terakhir tiket bas mini 70 sen bohong. Bohong. Tiket Bohong. terakhirnya adalah 60 sen. 70 sen lensing mungkin ada. Lensing ada tiket daripada 5 sen sampai ke RM20 sen, RM2.40 sen. Ya. Hanya bas mini saja mengekalkan tiada jarak. Bayar saya 60 sen anda boleh. Flat rate. Flat rate. Flat rate. Okey. Lagu apa yang banyak orang minta sekarang? Kita ada orang minta banyak lagu? Lagu apa? Pasti. Masih. Okey. Andy akan belanja anda lagu Masih. Ini lagu yang jarang saya main. Saya tak tahu kenapa. Lagu ni kat radio tak main pun. Tapi semua orang duk minta lagu ni. Dekat YouTube pun dekat 2-3-4 juta orang tengok. Lagu ni. Mungkin ramai orang sangat kecewa lah. Orang Malaysia adalah orang-orang yang kecewa dan tertekan. Masih kecewa lah. Saya tambah je lah. Tajuk lagu Masih kecewa. Masih ku tak berdaya melupakanmu. Di hatiku berkata, apakah sebenarnya cinta di hati ini? Hanya mainan semata. Namun kau tak mengerti apa sebenarnya yang telah terjadi di diri ini. Kau yang masih di hati, tidak terdaya untuk mengundur diri darimu. Setelah engkau pergi, tiada apa yang ada di diri ini. Ku harapkan kau berubah hati. Semoga kau akan kembali di diri ini. Ini lagu dulu, tercekik nak nyanyi balik. Setelah engkau pergi, tiada apa yang ada di diri ini. Aku harapkan kau berubah hati. Semoga kau akan kembali di diri ini. Sepatutnya tu kan ganja lelaki, apa ada masalah je. Dia main juga betul-betul kan. Dia kan sebenarnya sama Andy. Kalau Andy kata dia ada, sebab saya bukan musician, saya minat muzik. Ada setengah orang dia macam saya kata, kalau sebut M. Nasir, orang akan ingat banyak lagu-lagu dia. Tapi saya akan ingat lagu M. Nasir yang pertama kali dia rakam ke album dia, itu Satu Masa. Lagu yang lama betul, di mana M. Nasir merakam. Abang boleh nyanyi lagu tu? Tak boleh. Dia berkongsi lagu. Banyak orang tak tahu bahawa laju je mengelak. Tak boleh. Di mana M. Nasir menghasilkan album bercampur dengan Yuniza Hussein. Yuniza Hussein popular dengan lagu Di Hari Persandinganmu, dan M. Nasir popular dengan lagu Satu Masa. Di mana itulah album, satu-satu album yang saya lihat M. Nasir muncul pertama kali berkongsi sebelum Wujud Kembara dan M. Nasir solo. Jadi kalau setengah orang dia kata lagu Masih ke, mungkin itu killer song yang dia dengar yang paling berkesan. Macam saya akan menganggap bahawa lagu dan lirik yang paling legend oleh M. Nasir adalah Satu Masa. Untuk saya pun Satu Masa juga. Satu Masa. Kita dengar dulu sebab dia pernah produce M. Nasir di Eropah, sebab aku tengok dokumentari tu. Waktu tu show, masa tu tengah show di London. Di London. Di London. Dan kemudian mereka buat sedikit perjalanan menjejak
Andalusia. Andalusia art, banyak kepada art lah, banyak Art, kepada okey. Kita dengar dulu satu masa, dapatkan key yang betul kerana saya ini, satu masa saya pun macam suspend kat. Saya pun tak ingat lirik dia juga sebenarnya. Tapi kalau right? bagaimanakah ku mula, apakah kata-kata yang indah tu diabadikan, tiap mada bertukar, tiap bertukar, manakah ilhamku lalu ada satu lagi. Kadang-kadang dia penyakit tu bang. Lagu yang kita suka tu dia terlampau sacred. Bila Mak Saleh cakap sacred lah, kita hafal pun tak mau. Okay. Nak dengar saja. Saya banyak lagu yang saya macam tu, yang saya suka Sama dan seperti, sama je. saya tak mau sentuh gitar pun, saya nak dengar. Lagu ni too special for me, saya tak mau main pun, saya nak Kita dengar. rasa dia perfect, Waktu tu saya ingat di London tu, masa tu sepatutnya saya main gitar juga masa tu. Lepas tu tak ada technical people masa tu. Saya take over benda tu. Jamie Wilson buat kebetulan ada kat sana, balik kampung dia. Jamie Wilson kan main gitar, suaminya Ruhil. Okey. Tadi kebetulan Jamie ada kat situ, Jamie main untuk saya ambil alih bahagian teknikal untuk tu. Waktu tu di hotel, apa nama hotel tu? Ada di Subang ada satu hotel tu. Di London juga ada satu hotel tu. Apa nama hotel tu? Di Subang ya. Subang Jaya, dekat Sheraton. Holiday Villa. Villa. Holiday Villa. Okey, Jadi Holiday Villa ni, Holiday Villa kalau untuk orang-orang yang tak biasa pergi overseas, di London rumah ni adalah kecil-kecil. Orang Melayu je rumah besar-besar. Di London ni. Di London ada rumah kecil-kecil. Jadi hotel ni pun kecil-kecil. Kalau nak naik tangga pun tangga dia macam ni je dah dinding ke dinding. Depa. Jadi hotel tu sangat kecil untuk orang Melayu kita yang tak biasa masuk hotel macam tu. Agak claustrophobic sikit. Okay. Hall dia di bawah dan hall dia sangat rendah dinding. Lantai dia punya ceiling. Jadi masa tu dia ada buat special punya program lah, Menasih bersama orang Melayu di London lah. Art Fadil pun ada masa tu. Roshan Fikir. Jadi saya cuma bawa gitar untuk travelling je, gitar kecil tu, mini gitar tu kan. So, saya tak jadilah main. Saya take over on the technical part. But the beautiful part is travelling dengan Menasih selama beberapa bulan. Menyelami dia. Dan dengar cerita dia, everything agak close. Saya memang anggap dia sebagai seorang orang panggil dia sipu, saya guru lah. Guru, betul-betul guru. Yang mengajar saya buat lagu apa semua. Bila dia perform di situ di depan saya, dan saya pula yang jaga suara dia. Kalau saya boleh tutup je suara dia kan, boleh buka tutup je kan. Saya yang jaga that show punya technical part. Very beautiful lah. Heart to heart lah. Maksudnya tak ada rentangan kaca TV ke apa ke. Dia menyanyi di situ, saya menjaga sound dia kat situ, maknanya heart to heart. Directly kita dapat dia punya tu. It's not show yang biasa-biasa. Beautiful. Beautiful lah. Beautiful. Aku rasa macam Menasih adalah orang yang saya sudah travel, sudah berkawan, sudah buat kerja, sudah apa semua dengan dia, tapi saya masih lagi starstruck dengan dia. Maksudnya starstruck ni, kalau orang faham tentang starstruck ni, bila dia jumpa seorang yang dia suka, dia tak tentu arah jadi. Saya sampai sekarang masih macam tu dengan dia. Walaupun selalu dengan dia. Saya tak ambil dia sebagai remeh lah. Dulu dia star, sekarang kawan aku. Tak. Betul. Dia tetap seorang abang, seorang ayah, seorang guru yang always amaze saya dengan cerita dia. Saya ingat masa zaman dia popular, bila dia turun ke Pasar Budaya. Dia seorang yang memang boleh duduk berdiri di depan akuarium. Masa tu Pasar Budaya ada ikan toman yang ikan bengkok. Ikan bengkok tu memang. Kali dia turun saya pun heran. Itu momen kalau saya ingat Menasih, saya tak akan ingat sepanjang saya menjadi wartawan. Saya ingat sepanjang saya menjadi orang biasa dan melihat dia telah menjadi artis yang terkenal kerana dia man behind man behind almost 90% artis dalam Malaysia. Elicat dan dia boleh berdiri dan tengok ikan toman yang patah badan tu berkejam-kejam, bukan berminit-minit, berkejam-kejam dia suka gitu kan, berdiri tegak. Dan orang tak akan berani pergi tegur dia kerana dia lihat ikan tu sampai kusyuk, menjadikan itulah cara Menasih menyelamatkan diri dia daripada dekat rumah, kat tempat dino kat corner tempat dino dulu.
Saya ya. rasa dia rimas dengan populariti, dia rimas dikunjungi orang. Walaupun zaman tu belum ada phone untuk selfie. Ya. Ini adalah early 90s tapi dia mungkin rimas untuk bersalam dan juga merasa dirinya popular. Dia duduk depan ikan tu. Kalau saya pergi balik dan kedai tu dah tak ada. Kedai dah tak ada dah. Ikan pun dah kerah ya. Ikan tu aku ingat Ibn Nasir. Sebab Ibn Nasir seorang je yang boleh berdiri dan melihat ikan tu berjam-jam. Ikan tu dah kerah ya. dah balik. Dah mati dah kerah. Lepas tu dah sebelum kerah. kedai tu tutup Dah lah. tutup. Okey, kita akan tanya Andy lagi satu perkara adalah mengenai Fashion. lagu apa yang dia rasa paling touch. Kalau kau rasa lagu tu yang kau nyanyi sendiri, yang kau rasa kalau tanya setengah orang, kalau kita tanya Jam Abdillah, lagu dia sendiri tak begitu, dia akan lebih kepada lagu Seniman Menangis. Itu kalau dia menyanyi, dia rasa itu lagu dia, walaupun dinyanyikan oleh artis terdahulu, oleh arwah Ismail Harun, tapi dia menganggap itu lagu yang paling feel. Kalau kita tengok konsert-konsert dia pun, bila sampai lagu tu kita akan nampak dia Lagu Goosebump lah. Goosebump. Lagu Goosebump lah. Bila keluar je lagu dia jadi Goosebump. Kau ada lagu apa yang kau rasa Goosebump? Saya Elicat. Elicat Saya any Elicat song akan bagi saya Goosebump. Oh, walaupun kau dah dengar muzik barat gitu banyak kerana dalam scene indie, tapi tetap Elicat adalah di hati. Dia cerita kelakar dia. Saya daripada kecil sampai besar, saya rasa band yang paling powerful dalam dunia ni adalah Elicat. Dan saya tak nak kalau dia walaupun saya dah pusing satu dunia, ya. saya dah pusing satu dunia apa semua kan, tapi saya tetap ada Elicat. Dan di belakang Elicat tu ada Nasir. Ya, betul. Betul. Itu yang buat saya jadi amazed dengan dia. Ya. Semua album Elicat Dia unik. Selepas penyanyi, itu adalah album yang Elicat terbitkan saya, tapi selepas itu sampailah drama kehidupan. Saya rasa Betul. ada 8 album yang popular dan meletakkan Elicat di puncak adalah M. Nasir dan Sami Sahab di belakangnya. Ya, saya Sami Sahab. Saya pernah jadi cameraman untuk Sami Sahab dan pernah jadi merangkap jadi asisten director dia untuk pengarah drama yang dilakonkan oleh Benji. Pernah dilakonkan oleh Benji, menang drama terbaik masa tu. Okey. Masa tu saya cameraman lah, lawak. Kerja dengan orang hebat. Jadi kita tak dia minat bagi dia adalah Elicat. Okey, tak. pada saya tak nak lepaskan benda tu. Okey, sebab satu lagu dia kau nyanyikan balik tu Betul. Saya membesar dengan lagu-lagu macam tu. Tak, maksudnya every moment dalam hidup saya, walaupun kita dengar Wind Fire lah, apalah semua sampai ke Black Sabbath apa benda semua, tapi momen saya tu selalu terkena dengan Elicat. Macam waktu saya di Jalan Gajalang bulan puasa, meniaga meniaga kuih rumah arwah nenek di Jalan Gajalang. Lagu yang popular masa tu adalah Kerana Kau. Okey, Kerana kau aku masih di sini. Lepas tu kita macam mengeluh nasib. Mengeluh nasib jaga kedai kuih kan. Kerana kau aku risau dia. Alamak kata kan. So banyak benda macam jika kau bercinta lagi tu macam saya certain place saya pergi. Banyak momen saya dengan mak ayah saya. Okey. Macam dengar lagu apa yang diorang dengar. So banyak saya ingat tahun. Saya ingat tahun macam Kerana Kau tahun 83, 84, 83. Dia ada latar memori dia 84 mungkin tu. 85 macam saya di Melaka keluar lagu lain pula. Sekuntum Mawar Merah lah, apa benda tu semua. Ya, semua tu bagi memori Saya sampai macam Elicat ni macam tak boleh belah daripada aku. Betul. Dia macam mana aku Elicat yang selalu kita harap tak berlaku dalam hidup kita adalah liriknya kini bertemu pula dengan adikmu yang telah dewasa. Allah kan dia punya pusing. Wajahnya sering tak ubah seperti lagu kalau Kuala Lumpur senyumanmu. Saya ingat Pudu Raya. Lalu Pudu Raya je masa tu pusing. Ya, betul. Itu lagu yang menjadikan Tugu Negara sangat high profile di kalangan pemuzik pop kerana dia sebut tentang Tugu Negara. Dia sebut tentang Tugu Negara. Anda cari dalam lagu-lagu popular anda tak akan jumpa lirik Tugu Negara kecuali dalam lagu itu. Dan saya pernah dikejutkan. Saya pernah dikejutkan lah. Maksud birthday saya masa tu, saya baik dengan adik ipar Bude Logar. Adik ipar Bude Logar ni Logar adalah mendiang Logar. Jadi saya dalam Elicat tu, personal yang saya paling suka ialah Logar. Okey. Dengan nyanyian dia, dengan dia lepas tu dia humble, dia enjoy apa benda semua. Macam David kan dia ada dia punya rockstar dia kan. So Logar ni dia macam happy go lucky je kan. So, jadi happens to be mendiang Logar punya adik ipar adalah kawan kepada saya. Okey. Kevin lah seorang DJ di dulu sekarang BFM lah. Dulu ni? Wow, bukan. Red FM. Red FM. Lepas tu kemudian dia pergi ke radio lain lah.
Jadi dia adalah kawan saya. Okey. Dia tahu saya suka. Okey. Satu hari birthday saya malam tu, besok tu birthday saya malam tu dia kata jom keluar, jom kita minum, kau teman aku sekejap lah, pergi minum. Saya pergi minum dengan dia. Kali dia bawa sampai pergi ke Subang lagi. Nama Subang keluar 2 kali lah kali ni. Pergi ke Subang, dia bawa pergi sampai ke hujung ada hotel tu, Sheraton ke? Sheraton kan? La Viva. Cakap, kau nak pergi mana ni? Kau nak pergi mana ni je? Saya mana tahu gelap-gelap, saya tak pergi kan. Pub yang Ellie Cat main. Jadi saya masuk, lepas tu dengar lagu India aku. Dung tak dung kan. Kau nak pergi kelab ke apa ni? Apa kelab apa ni, kelab India ke kan? Jadinya saya pergi kat situ, tiba-tiba dia buka pintu. Bam, buka pintu je. Saya tengok Ellie Cat. Ya. Memang Ellie Cat main di pub di Sheraton. Itu juga tempat yang saya selalu pergi kalau nak menonton Ellie Cat. Saya jadi macam termenung lah. Tapi itu Ellie Cat dan dia nyanyi lagu India yang typical India. Ya. Dan saya enjoy. Sebab itu Ellie Cat. Tak kira Ya, apa dia nyanyi kan. Dong, tak dong. Jena, apa. Ya. Alright. Dia habis satu set tu dia turun. Dia panggil Loga, datang. Dan daripada situ saya berbaik dengan Loga dan dia dengan Kevin, dengan Loga lah. And then dia surprise Ellie Cat dengan lagu Day apa semua kan. Saya masa tu saya rasa saya berhati. Betul. Saya hanya seorang peminat, orang kata fanboy. Ellie Cat. Masa tu tak tentu agak malam tu balik tak tidur 2 hari. Kena dapat melihat Ellie Cat. Ellie Cat nyanyi untuk aku ni. Dia tak boleh jadi. So daripada situ yang aku nak rekod lagu Ellie Cat. Walaupun saya tahu lagu tu bukan lagu originally Ellie Cat, lagu saduran. Ya, kan? ya. Lagu saduran daripada Filipin sebenarnya. Lagu Jika Kau Mencinta Lagi tu. Berbahasa Tagalog, tapi liriknya balik ditulis oleh M. Nasir. Lagu tu. Jadi dia ada link tu dan saya membesar, saya suka lagu tu. Saya nak rekod lagu tu. Tapi saya nak bagi mood dia lain. Kita dengar Jika Kau Bercinta. Kerana ini antara killer song Ellie Cat dari album yang belum ada sentuhan fan Nasir, kerana ini daripada album penyanyi. Ada dalam tu ada Jika Kau Bercinta Lagi dan juga lagu Senandung Semalam. Senandung Semalam. Kita dengar Jika Kau Bercinta Lagi. Baik. Jika kau bercinta lagi, cintalah sesungguhnya. Jika kau bercinta lagi, jagalah kau hatinya. Engkau yang memilihnya tanpa memikirkan tentang diriku. Kini ku hanya dapat berdoa agar berbahagia kau di sampingnya. Jika kau bercinta lagi, cintalah sesungguhnya. Jika kau bercinta lagi, jagalah kau hatinya. Aku tak dapat menghalang, engkau punya kemauan sendiri. Biar ku hidup hanya mengenang peristiwa yang tak dapat ku lupa. Kini aku hanya dapat berdoa agar berbahagia kau di sampingnya selamat tinggal. Aku mengundurkan diri. Aku mengundurkan diri.
agar berbahagia kau di sampingnya. Selamat tinggal. Aku mengundurkan diri. Ini lagu paling gentleman untuk orang yang budiman. Ini adalah lagu yang paling gentleman liriknya. Kita mendengar lagu satu masa, berhelai-helai surat tertulis di depanku tak dapat kuutuskan. Itu antara lirik. Kalau dengar Brain Connection, Brain Connection. Aku dan Kenangan. Aku dan Kenangan. Itu antara lirik-lirik yang saya anggap adalah legend, lirik-lirik yang suka kita dengar dan ditulis semula oleh penulis-penulis sekarang. Chris Badam. Chris Badam. Chris Badam, Moses Badam. Moses Badam. Itu zaman-zaman pop at its best. Pop at best ketika penyanyi-penyanyi berketurunan India sangat popular. Oh, masa tu pada saya masa tu seronok. Itulah Malaysia. Scene muzik Melayu masa tu. Scene muzik Melayu adalah semua. Kita dah hampir nak mencapai sebenarnya macam Indonesia, satu bahasa. Ya, Walaupun betul. di rumah dia orang cakap dengan bahasa-bahasa dia orang semua, tapi penyanyi masa tu ada Kenny Remy Martin ada. Lepas tu kita ada Dari Pelangi. Ali dengan John Go. Dengan John Go. Lepas tu ada Brain Connection Gingerbread masa tu. Lepas tu ada Royston Santa Maria dengan Francisca Peter. Ini adalah semua bangsa-bangsa bukan bangsa Melayu yang popular. Kalau tradisional lagi dahsyat kita ada Andre Go. Ada Andre Go. Lepas tu kita ada dari Melaka juga. Siapa nama dia tu? Chinese. Ku Conteng. Kalau Melayu kalau India dia dulu bintang RTM. Kalau India tetap dari Melaka dulu. Ada Sri Shan, ada V Sarangapani. Ya, V Sarangapani. Saya dia cerita. Michael Jackson Malaysia yang memakai cerita dia. sarung Ramai orang tak kenal V Sarangapani. Okey. Saya duduk di Brickfield di Jalan Angsing 4 masa tu. Menariknya rumah tu dia sebab 6 apartmen dalam satu kawasan yang telah didesain menjadi semi value. Saya duduk situ agak bangga untuk saya lah kan. Duduk bila orang datang kata siapa design ni? Semi value lah rumah tu. So di belakang tu ada kedai runcit. Saya selalu beli barang kat kedai runcit tu. Sekali saya pergi ada satu orang tengah baca paper. Dan dia pakai sarung tangan. Agak pelik kan untuk saya kan ni. Dia ni mesti macam mana Michael Jackson biasa beli feel kan. Jadi saya bukan orang muda, orang tua. Kali saya pusing. Waktu tu saya nak beli gula je, nak beli gula 2 kilo lebih kurang saya ingat. Kedai belakang rumah saya je. Betul. Dia tengah duduk baca paper. Lepas tu saya tegur, lepas tu saya pegang slow je saya cakap. Uncle, boleh tanya? Dia kata, yes, dia kata. Uncle, beli Sarangapani. Air mata keluar. Dia panggil, nak, how do you know me nak? Dia kata, I know you kata. Saya pun besar dengan zaman hitam putih TV. Ya, TV hitam putih. TV hitam putih. Hiburan minggu ini. Bis Sarangapani kata, how do you know me? I know everything about you. Macam mana awak dirompak, saya cakap, kena potong jari 2 dekat stadium apa semua, cincin belian apa semua. Dia tengok saya. Dia kata, lepas tu dia macam nak nangis tau. Lepas tu dia sebab, saya cakap dengan dia, don't worry, I'm a fan. Saya cakap, I'm a fan. Saya kenal itu Bis Sarangapani, saya kenal. Saya cakap dengan dia kan. Jadi dia macam sebab lah. Dia macam sebab kata. Last kali saya cakap, apa aku nak buat bagi orang tua nikam kan. Dia tengah sedih ni apa semua. Saya dah tak tahu lah. Uncle, can I hug you lah? Jadi saya peluk dia. Saya peluk dia cakap, Uncle, kalau anytime around, kalau saya jumpa Uncle, saya tegur, okay, kata. Okay, kata. But funny, you Malay boy ya. Nowadays nobody knows me. Kata. Dia jadi sedih. So, benda-benda macam ni. Kerana dulu ada dasar RTM. Kita akan dapat melihat banyak penyanyi India dan penyanyi Cina dalam program RTM. Sama ada hiburan minggu ini atau apa-apa pun. Itu kekuatan, kerana itulah kita tahu ramai. 4 sekawan. Cerita 4 sekawan. 4 sekawan. 4 bangsa dalam satu siri. Itu pun menarik ke? Betul. Zaman besar tu zaman yang menarik pada saya pada tu show business. Okay, show business daripada apa dulu yang paling famous sekali Mike Bernie. Mike Bernie adalah salah seorang promoter hiburan yang hebat. Mike Bernie, Ali Bakar dengan box office-nya. Lepas tu mostly run, actually sampai sekarang pun masih lagi music industry banyak run by Chinese. Walaupun lagu Melayu. Lagu Melayu banyak run by Chinese. Tapi zaman tu kita dapat tengok artis Cina menyanyi di tempat Melayu dan diterima oleh orang Melayu. Ya, betul. Kenny Remy Martin. Siapa tahu sampai sekarang anda menyanyi. Aku petik bintang-bintang kan? Aku petik bintang-bintang. Oh, menarik kan? Aku. Ku
petik bintang, bintang lebih kurang macam tu lah kan. Saya pun air ada. Air sekejap. Air Untuk sekejap. mengenang semula zaman di mana bagaimana muzik mempengaruhi generasi kami. Bagaimana anda akan melihat Malaysia dalam industri muzik, walaupun Malaysia tak begitu jelas dalam industri filem, tapi Malaysia sangat kuat dalam industri muzik. Betul. Anda akan melihat playmaker dalam industri muzik, investor dalam industri muzik. Saya rasa saya ingat lah. Ku petik bintang, bintang, kan? Biarpun banyak halangan, tapi ku yakin kan, na sehingga ke akhir kita terus menuju. Itu. Dengan lagu-lagu daripada album Francisca Peter, Roy and Fran pun. Ya, Roy and Fran pun banyak bagi goosebump juga kalau dengar balik. Ya. Kita ada lalu duet lagi satu, Cendrawasih, lagu raya dia sampai sekarang main. Orang tak tahu. Orang tak tahu siapa dia. Penyanyi dia adalah dua orang gadis India dari Ipoh. Gigi Villa Filipina. Daripada Filipina, Gigi Villa. Itu juga Fredo daripada Filipina. Flybeats. Siapa lagi punya bangsa asing? Maksud bukan bangsa asing lah, maksudnya bukan ni. Banyak. Apa sing seorang lagi tu? Allah, reporter NST yang kemudiannya menjadi penyanyi. Alamak, itu sing ada. Saya lupa, dia juga berjaya menghasilkan album. Menghasilkan DJ Dave. DJ Dave dah tentulah nama besar DJ Dave masa tu. Salah seorang yang nama besar. Ada banyak masa tu. Lagi yang paling menarik masa tu ialah sebelum budak-budak ni suka BTS sekarang ni apa semua. BTS Korea. Saya rasa Raja Imah dah nyanyi lagu pasal Korea. Sinar Mentari Korea tu kan. Album dalam album dia. Betul. Album apa? Album Angan-angan. Album Angan-angan. Masa tu dah zaman-zaman semua nak konon ke Korea lah. Lepas ke Jepun. Ya, betul. Lepas ke Jepun nak ke Korea dulu ke baru Jepun? Jepun dulu kan. Jepun dulu baru ke Korea dulu. Tu yang ada lagu Sinar Mentari Korea tu. Ya. Zaman dulu pada saya lah, zaman dulu bukan saya nak kata kita stuck kat kemudian kita tak move on. Penghasilan lagu, melodi zaman dulu sangat halus sebab dia kena go through a lot of people bang. Maksud saya lagu tu dah siap, kita nak presentkan kat orang tu sebelum buat jadi demo. Kita kena dengar dengan 4-5 orang dulu. Okey. Lulus untuk dijadikan demo belum lagu. Okey, baru dia rakamkanlah dalam 4 track ke apa ke atau pergi studio main live apa semua, baru dijadikan demo. Lepas tu dia orang dengar balik. Nak macam mana nak mengkayakan lagi melodi dengan lirik tu apa semua. Okay. Lepas tu lulus ke rakaman. Sebelum lulus ke rakaman ni duduk lagi 10 orang akan duduk. Kita nak lagu ni boleh ke keluar, boleh ke jual, boleh masuk dalam album, sesuai ke apa, mana angle nak dia akan cerita dengan lagu, bukan nak dengar melodi tu. Yang bahagian perniagaan akan dengar boleh jual tak? Mana aku nak target dia ni, aku nak letak dia kat mana. Company dah sign. Company dah sign artis, jadi dia kena fikir mana nak letak artis aku ni. Aku tak boleh buat, aku kena letak dia mana-mana, dekat middle age ke atau teenager ke atau ni ke. Jadi masuk recording pula. Sambil-sambil tu dia orang berfikir macam mana nak buat pasaran lah. Dia akan keluar untuk interview ni artis baru daripada label ni, artis baru daripada label ni. Bila dah recording, duduk pula nak dengar balik hasil recording tu. Hasil recording tu apa semua. Lagu ni layak untuk dijadikan single atau boleh letak di belakang. Lepas tu dihantar pula ke RTM untuk kelulusan dari segi lirik, dari segi lagu, tak ada sumbang, tak ada apa. Zaman tu RTM sangat ni kan. Patah balik kat kita. Diluluskan, patah balik kat kita. Baru boleh dikeluarkan. Walaupun lagu tu hanya filler. Zaman tu jadi proses untuk menghasilkan satu album, kalau satu lagu begitu prosesnya, macam mana nak dapat satu album? Nak air? Lepas tu producer yang garang. Bagi air. Producer yang garang pula masa zaman tu. Jenis producer yang jenis maki hamun masuk studio. Ni note pun tak kerti ni. Dia keluarlah ayat-ayat. Dia producer masa tu. Producer adalah satu yang besar. Pada saya sampai sekarang producer adalah satu yang besar. Dalam hierarki. Adalah hierarki musician lah. Player.
Player backup, main session apa benda apa semua, arranger. Lepas tu arranger datang kepada producer. Producer ni pula dia yang kata yes or no. Dan producer ni dia dah rasa semua dah. Dia dah pernah jadi player, dia dah pernah jadi arranger, dia dah punya telinga dia sangat tajam macam orang yang saya hormati macam Satan. Okey. Antara producer-producer MNC, Juarite. Ini semua producer yang telinga Tajam Oish, masya-Allah. Dia tengah nyanyi sumbang, dia dah boleh baling lah siapa. Dia tahu siapa yang sumbang. Okay. Kalau ada 70 orang pun dia boleh ambil buku, boleh baling siapa yang sumbang. Okey. So saya banyak bukan buat kerja dengan dia, banyak ikut dan tengok apa dia orang punya hasil kerja apa semua. So untuk satu-satu artis dulu nak keluar, that's why bila even bintang ATM sekalipun dia keluarkan satu-satu juara sampai sekarang orang ingat. Ya, betul. Hampir semua kalau kita sebut tahun 70-an, orang yang hebat macam arwah Dahlan Zainuddin hanya di tempat kelima bintang RTM. Ya, tapi hebat. Tidak menjadi Najib Hanif, Yuniza Hussein juga bukan Yuniza juara Hussein. bintang RTM. Najib Hanif pun bukan juara, dia hanya finalis saja. Bukan juara. Yang saya siapa lagi selalu M Sani, TM, siapa lagi? Lepas tu masa tu Taufik Latif masa tu. Dia akan keluar masa mula je bang. Ya, saya tahu. Dengan Bo dia kan. Bo dia. Dari Angkasa Puri kan. RTM mempersembahkan Bintang RTM. Saya selalu buat lawak. Saya selalu buat lawak. Taufik Latif ni by the time program tu habis, dia dah ada kat rumah dah pakai camping card ke apa ke duduk. Sebab dia kat luar je. Dia kat depan tu je. Lepas tu dia dah hilang je. Lepas tu mana dia pergi? Dah tak tahu kat mana dah kan. So itu adalah magic program flight dulu, tak banyak program hiburan. Bintang RTM adalah satu-satunya. tapi ditunggu-tunggu. Ya, betul. Siti Nurhaliza pun antara yang masuk bintang TM dulu. Sudirman juara tahun 74 yang saya ingat. Tahun 74. Jamal tahun 79, M Rizal tahun 80. Abang Beca masa tu juga daripada bintang RTM. Lepas tu saya ingat masa sebelum bintang RTM, masa kami besar tu ada juara bakat TV. Okey, bakat Juara TV. juara bakat TV Untuk dan musician apa semua. yes betul, juara bakat TV. Salah seorang dia band bapak saya yang okey. menang masa ni tahun 1970. Okey, band apa? Bagles. Bagles. Okey. Bagles adalah bapak dia. Okey, Dan Bagles. yang paling saya kecewa sekali, tiap kali saya pergi RTM, juara bakat TV punya gambar ada. Tahun 68, tahun 69 Titi Wangsa. Arwah Allahyarham siapa tu? Azan Dawati punya band Titi Wangsa. 69 ada. Tahun 70 tak ada. Gambarnya terhilang. 71 je semua ada. Saya dia macam, "Elah ni bapak aku punya time menang ke kenapa gambar tak ada?" Kata tak boleh lah ambil gambar Ya, apa kan. So The kebanyakan Clang, The Tapah Road, semua datang daripada Bakat TV. daripada bakat TV. Okey. So zaman tu ialah zaman yang sangat meriah dengan muzik. Saya teringat ada seorang pun yang cakap betul tak betul saya tak tahu. Tapi masa zaman Daud Kilau keluar album dia, waktu tu lagu RM1 RM2 tu, judi Kalau kecanduan judi. Kejang-kejang kan lagu. Album tu cecah 1 juta unit Ya, jual. saya ingat. Saya darjah 4, darjah 5 lagu tu. Album tu jual Ya. 1 juta unit waktu tu. Bermakna kuasa membeli masa tu adalah dahsyat. Dahsyat. Betul. Saya akui kerana di tempat saya kalau nak dengar apa ni Dialog Star, hanya ada satu mamak aja yang buat Pasembo dan orang Melayu akan berkumpul kerana di situ semua lagu-lagunya hanyalah lagu-lagu Daud Kilau. Berarti jangan terkejut kalau anda Daud Kilau adalah artis seperti Michael Jackson sekarang. ya. Kat asalnya dulu semua orang kenal. Semua orang kenal dan semua orang tahu. Kita doakan Daud InsyaAllah. Kilau segera sihat. Amin. Ini Semoga adalah bintang besar. bintang besar. Pada saya tak pandang remeh orang macam ni walaupun orang kata macam dia ni macam ni. Saya tak sempat 60-an. Okey. Saya tak sempat 60-an, tak kerja apa pun masa Ya, 60-an. betul. Jadi 70-an saya besar 70-an dan orang-orang ni saya sangat appreciate kalau Ya, jumpa betul. orang-orang yang macam ni Betul. cakap ni. Saya pernahlah dalam hidup saya ni saya pernahlah terhibur dengan orang yang Ya, macam ni. betul. Pernah terhibur dengan orang macam ni. Betul. Jadi kita appreciate benda-benda tu Ya. kan. Sebab kita hanya akan dapat melihat Daud Kilau saja yang memakai sampin dan juga baju songket untuk menyanyi. Sebelum orang pakai tenggolok dia dah pakai. Dia dah pakai akan dulu, full daripada songket dulu warna dia dah hijau, pakai. Warna purple, So- full songket warna merah. Sebelum monolog pakai dia dah pakai dulu lah daripada dulu. Memang
memang terkenal dengan songket walaupun irama Hindustan. Penyanyi yang paling disayangi oleh arwah Allahyarham Tun Abdul Razak. Tuan Abdul Razak Razak menyebut itu adalah artis yang paling dia minat menyanyi dalam konsert-konsert Tun Razak. Zaman tu zaman saya besar dengan Jemizan. Okey. Masa tu dia dengan Lebih dengar Jemizan sikit tak? boleh insyaallah saya cubalah saya cuba Banyak lagu, hanya satu lagu dia yang popular tu. Kita try sikit Okey. Saatnya telah pun tiba kini, telah kau tahu bukan rahsia lagi, tak mungkin lagi jatuh cinta, karena diriku sudah berpunya. Itu lagu yang paling sedih walaupun banyakkan orang menyanyi yang lagu bila terdengar Kau di mana kan? tapi bagi mereka yang tahu lagu lama dia, lagu yang air mata. Lagu dia. Inilah lagu dia. Ini adalah lagu yang akan diingat oleh mereka yang Kecewa waktu tu. tapi bagi mereka yang ada girlfriend dan selalu crisis dengan girlfriend dia tapi lepas tu kawan balik. Kawan balik, dia lagu akan bila ku dengar bunyi maracas, bernada berdendang sayang. Itu antara favourite. Aku masih dengar di YouTube, okey. Itu antara artis favourite saya tu. Sebab suara dia unik. Kita hanya ada satu suara je. And then waktu tu antara suara-suara unik Julie Remy. Ya, Julie Remy. Julie Remy yang Kemalangan Jalan Raya. yang sebab okey dia macam ni yang buat saya kuat sangat ni bapak saya main muzik satu, lepas tu duduk di Kampung Baru, dekat rumah nenek saya tu ada barai pop. Okey. Tiap-tiap kali saya lalu situ dia mesti pergi kedai runcit kat bawah tu, okey. kedai koperasi apa kat tu. Lalu situ je mesti tengok barai pop. Kadang-kadang ternampak ada artis lalu situ. Ya, Barai Pop adalah majalah hiburan yang popular. Untuk saudara tahu bahawa selain daripada URTV, Barai Pop adalah satu majalah old school. Barai Pop. Kalau simpan sekarang orang yang collect Barai Pop, anda boleh menjualnya dengan harga beratus-ringgit untuk cerita kepada saudara. Pejabat dia dekat rumah nenek saya je. Okey. Dekat jalan-jalang tu kan. Jadi saya lalu ada kat Mana adalah editor dia. Dan Paul Jarau. selalulah nampak dia orang ni apa semua. Kebetulan waktu tu masa 70s tu banyak benda-benda kelakar berlaku lah. Anda boleh minta lagu lama sekarang. Yang banyak sekali lagu lama yang dia akan cuba nyanyi. Terutama daripada lagu Ellie Cat. Lagu apa yang saudara rasa? Lagu kat. Kita akan tahu bahawa kalau ada lagu Ellie Cat banyak berarti semua adalah 40s dan 50s yang sedang request lagu. Yes, betul. Masa tu saya membesar tu. Kebetulan handphone tu bilang masa tu adik bapak saya dating dengan Badul. Okey. Masa tu Badul, okey. saya budak-budak lagi masa tu kan. Saya dia Badul. ini hero zaman tu. Dia superstar. Okey, kebetulan sebab bapak saya jaga dia masa tu. Bawa masa tu dia star lah. Masa tu dia star macam Zizan sekarang Ya, ni. betul. So, jadi bapak saya yang membawa dia ke show apa semua. Bapak saya pun banyak organize. Show biasa-biasa untuk bawa dia orang travel hati-hati apa semua. Jadi di kala itu bayaran untuk Badul adalah sebanyak 10,000 tahun 70-an. Betul besar. Ui, besar. 10,000. 10,000 kira balik besok boleh beli kereta Ford. Tentu dapat 10,000. Kira balik tu esok tu boleh beli kereta Ford lah. Sebab kereta Ford masa tu Ford Escort Gear saya ingat bapak saya beli waktu tu brand new 7,000. Okey. 7,000. Berarti satu show bersamaan dengan satu kereta Ford Escort. Lebih sikit. Lebih. Dengan duit minyak dengan duit servis. 3,000 lagi untuk berjadi, Kan. Itu brand new kereta zaman dulu. Itu yang saya heran sekarang kereta dah jadi ratus-ribu. Maknanya nilai duit kita semakin susut Ya, terus. betul. Itu kereta imported yang beli waktu zaman tu. Jadi saya banyak bergelumang lah dengan artis ni pun semua. In fact masa saya kecil dulu pun office bapak saya atas Red Rooster je. Okey. So banyak marok kat bawah tu apa semua okey. sebelum ni yang famous semua kan. Jadi dekat Medan Tunku kan. Yap. Saya Siapa yang lama di Kuala Lumpur akan tahu Red Rooster, itulah tempat satu-satunya rock Melayu berkembang. Tak ada artis tak ada lengkap sejarah pemuzik rock di zaman rock kapal kalau mereka tak main di Red Rooster. tempat pembiakan. Saya band besar akan datang sama ada daripada JB, daripada mana mereka akan mencuba nasib. Dapat pengiktirafan di Red Rooster barulah anda akan pergi kepada album. dia ke macam Ronnie Scott punya tempat lah. Ya, Kalau ya, kat UK, gila orang main kat Ronnie Scott tu lah. Orang tengok, ada scout talent zaman-zaman dulu kan akan banyak datang. A&R akan pergi tengok orang perform. Dan kebanyakan artis kita tu banyak berasal daripada kelab juga. Ya betul. Kalau mereka Edwin,
Alicat, The Goodman Brothers. The Goodman semua. Brothers, Dan penting banyak daripada kelab, Black Dog Heavy Bone. Machine daripada Carefree. Heavy Machine main sampai berpuluh tahun. Dan sampai aku dah beruban pun aku masih pergi lagi untuk melihat Heavy Machine main. Saya sangat terkejut dengan Ramdam satu ke? band. Saya sangat terkejut dengan satu band. Band yang antara band saya rasa lama dan masih aktif lagi main. Walaupun dah tukar-tukar orang, tapi ada a few original member dia daripada tahun 72. Son of Adam. Oh, Son of Adam, ya. Yeah. Apa penyanyi perempuan dia yang popular? Usia buasan punya tu? Fairuz Hussein. Bukan. Fairuz. Fairuz ke? Selamat Dila Hussein. Hussein. Itu selamat Asim. Sebab masa Son of Adam keluar tu, saya ingat awal 80-an. Tapi rupanya Son of Adam ni telah wujud pada zaman Woodstock di Kajang. Ya. Dia orang adalah Santana Malaysia. Dan kita dengar album dia masa saya budak dulu, dengar album dia keluar. Rupanya lepas dah lama-lama saya kenal dengan Abang Lan drama. Abang Lan Tokyo Bank. Dia panggil Lan Tokyo Bank kan. Dia kerja Tokyo Bank dah pension. Time termute. Okey, tak apa. Yang penting dia cakap dengar. Jadi bila kenal dengan dia, baru saya tahu yang sejarah Son of Adam tu sebenarnya berpuluh-puluh tahun. Ya. Punyalah dahsyat dia orang tu dan dikenali sebagai Santana Malaysia. Ya. Dan kebetulan gitaris yang pernah main dengan saya pun sekarang main dengan dia, Fahmi. Dah main dengan dia daripada Fahmi pun muda pada saya. Bayangkan Son of Adam tu punya panjang dia punya betul-betul Son of Adam lah berketurunan. Betul-betul Son of Adam dia punya membiak macam kan. Dan band-band lama lah macam The Strollers. Saya pernah tengok band-band yang lama-lama yang main di kelab. Apa yang anda minta sekarang? Apa yang mereka minta? Dan setengah minta lagu Kuala Lumpur. Kalau kau minta, okey. Sekarang sila naikkan akaun number saya di depan untuk saya akan lihat dari carta akaun number saya. Akan keluar berapa banyak, saya akan layan anda. Akan layan? Okey, kita mainkan lagu tu. Kau boleh Kuala mainkan? Lumpur, insyaAllah. Dedicate. Okey. Saya bagi anda layan tu. Cuba sebab banyak lagu yang saya suka sebenarnya saya tak suka main. Saya suka dengar je. Kuala Lumpur, senyumanmu di pagi ini sungguh berarti. Dan cinta bersemi lagi aku tengok dia. Setelah kemarau di lebuh raya, di papan tanda terpampang dengan kalimat cinta untuk tengah beribu berdua. Ini kita santai-santai je lah. Aku bukan nak buat show sangat. Kalau nak buat show aku letak akaun number. Bila aku bisikan puisi cinta dan tubuh peringatan negara dalam tersembunyi, dalam diamku gembira kan. Bersinar sentiasa. Sudahlah tu. Janji aku main jugalah. Maknanya aku tahulah lagu tu. Tak adalah aku reka-reka. Untuk mereka yang minat Alicat, sebenarnya saya cerita pada saudara, hampir semua lagu Alicat akan ada yang suka je. Sama ada dia main dalam rentak di Puncak Kasih. Betul. Sampailah lagu-lagu sedih seperti. Dan anda mungkin kalau dengar daripada album pertama, anda akan dengar lagu penyanyi, lagu-lagu yang dinyanyikan semula kan. Macam aku senang-senang dia ada satu lagu lagi yang tu bekerja seperti ini. Penat berjalan reggae di tengah kota mencari teman, bukannya mudah kalau tak tahu cara bertanya. Kau akan tenggelam di bawah arus kehidupan kota yang tiada henti. Dari perubahan hidup ini penuh cabaran, moga dapat bertahan.
Memang sengsara kalau hidup sendiri, bagaikan hidup tanpa matahari. Oh dari itu jangan keterlaluan, pentingkan diri sendiri, nanti kau dipulangkan. Itu dia. Saya banyak lagu-lagu yang lain-lain yang tak popular. Dia nak Kuala Lumpur. Dia nak Kuala Lumpur dia takkan rasa. Tapi oleh kerana M. Nasir datang daripada Singapura, Ellie Cat datang daripada Pulau Pinang, maka mereka melihat Kuala Lumpur ada satu yang luar biasa. Pada waktu itu adalah migran, orang seperti saya adalah migran. Kami datang Kuala Lumpur sebagai perantau. Kuala Lumpur waktu itu adalah 70% orang yang datang dari luar daripada luar. Dan sebab itulah lagu-lagu seperti ini akan menjadi memori kuat kepada generasi yang kemudian dia merantau. Berbanding dia adalah anak Kuala Lumpur. Saya membesar Kuala Lumpur lah, walaupun saya lahir di Kuala Dia datang daripada Singapura, maka dia melihat Kuala Lumpur dalam satu aspek kerana seperti saya kata tadi kan, tunggu peringatan bagi seorang yang datang daripada Singapura dan melihat bagaimana hanya di Tunggu Peringatan saja ada peristiwa pejuang-pejuang yang berjuang untuk menuntut kemerdekaan, maka di Singapura tak ada. Jadi dia melihat benda sebagai besar, ada lagu tu, ada lirik itu dalam lagu dia. Zaman tu monumen tu adalah satu benda yang besar lah pada saya. Ya. Rombongan datang pada kampung kena pergi Tugu Negara. Tugu Negara, Parlimen, panggung anniversary. Panggung anniversary. Panggung anniversary masa tu almost boleh kata tiap-tiap minggu ada show. Box office akan anjurkan Sweet Charity lah dengan rock ni. Any rock masa zaman tu, zaman rock kapak orang, rock kapak. Battle of the Band lepas tu tiap-tiap minggu. Saya boleh kata setiap minggu juga overnight lah dekat Bank Rakyat tu bawa tu tidur. Bas dah habis. Budak Padang. Tidur dekat Bank Rakyat tu. Jadi istilah Budak Padang berarti apabila anda menyaksikan konsert Ali Bakar dan box office membawa Budak Padang untuk dirakam. Berarti bas habis ataupun wang habis. Selalunya wang habis lah. Di Padang Kelab Selangor. Masa tu Padang Kelab Selangor belum Dataran Merdeka, di Padang Kelab Selangor. Tempat yang anda lihat Taman Air itu sebenarnya adalah tempat tidur untuk mereka yang overnight di Kuala Lumpur. Betul. Di kursi-kursi di sekitar bangunan Daya Bumi juga adalah tempat generation mak rock kapak tidur apabila mereka menunggu bas pagi, kerana taksi adalah satu benda yang mimpi untuk anda boleh naik. Atau di Padang sebelah Pudu Raya tu, ada pokok-pokok kat situ, kebanyakan orang tinggal barang kat situ tu, ni round KL. Kebanyakan Scene bagi mereka yang melihat rock kapak dalam era budak-budak transition daripada muzik pop Melayu ke muzik rock kapak. Kerana Ellie Cat, Black Dog Bone, Ellie Cat, Black Dog Bone, Carefree berada dalam scene pop Melayu. Sebelum datang scene big band, rock big band lah dia panggil, maknanya ada horn section, ada apa semua. Itu ada big pop Melayu zaman tu adalah besar. Pop Melayu. Pada saya kaya. Orang putih kata rich lah. Siapa tak boleh menyanyi bunyi lagu rich. Black Dog Bone, siapa tak boleh menyanyi lagu Carefree, siapa tak boleh menyanyi Discovery, Betul. siapa tak boleh menyanyi Deloitte. Pada masa tu dianggap sebagai buta hidup, bukan buta muzik, buta hidup. Kerana kita Buta naik hidup. kereta, kita pergi rumah orang Majlis Kenuri, itulah lagu yang kita dengar. Kita tak Sedap-sedap. banyak dengar lagu Inggeris, okey. Lagu Inggeris masa tu pun popular juga. Maksudnya keluar juga, tapi lagu Melayu tu dia punya kuat. Dia punya kuat lagu Melayu tu, lagu orang putih tu ke tepi. Orang dengar lagu Melayu cuma di rumah. Di rumah. Ataupun di FM stereo. Pukul 9 malam. Malam FM stereo kan dia buka. Masa tu siaran cubaan ke apa macam tu. FM stereo permintaan. Jadi bila kita nak dengar lagu orang putih, di FM stereo je akan keluar, ataupun Blue Network. Di FM stereo ni kat paper dia akan keluar. Permintaan daripada siapa, pukul berapa. Apa lagu pop Melayu yang kau paling suka? Daripada Deloitte, Discovery, daripada Favourite Group, daripada Mercedes, Black Dog Bone, Carefree, kau minat lagu apa? Carefree saya minat Fly Beach. Flybeat. Okay. Flybeat saya minat, tapi saya tak boleh nak nyanyi macam dia, sebab dia sangat hebat. Dia sangat hebat. Dia sangat hebat. Flybeat. M. Sharif dia lebih kepada 60-an. Scene repro 60. Zurah tu dia panggil. Dia repro kembali lagu-lagu 60-an. Tapi saya cerita pada saudara, jangan perkecilkan. Jangan perkecil. Kerana anda lebih mudah akses ke dalam konsert rock kapak daripada mendapat tiket The Zurah tu. Lagi susah mendapat tiket The Zurah tu bermain di stadium, dan dia berbanding mendapat tiket mendengar band rock kapak, kerana The Zurah tu sentiasa penuh. The Zurah tu dia kira macam sekarang ni lah, apa band tu, Masdo. Dia macam Masdo lah pada zaman tu, sebab dia pro 60s dan kembali pada 80s. Dan mak rock ramai tengok. Ada satu fenomena masa tahun 80-an tu yang saya ingat, tiba-tiba semua orang suka lagu 60-an. Tahun 80-an tu betul bang. Masa zaman tu malu-malu pergi duduk bawah Daya Bumi tu.
Hari Sabtu kita akan di Daya Bumi Bawah dekat air panca tu. Hari Ahad pun kita akan pergi ke rock scene. Betul. Walaupun rambut panjang And then- dan menggunakan boxen kocek depan, budak-budak Johor tak akan untuk bertandak lagu-lagu 60-an. Butang Walaupun terdedah. menggunakan boxen butang depan tu. Butang dia terdedah tu. buka dan rambut panjang belah dua. Mak-mak rock dari Johor akan bertandak lagu 60-an di Daya Bumi Bawah tu. Tak, sebab saya ada seluar tu, seluar butang depan. Seluar Butang depan. Sebab scene masa zaman tu, saya tengok scene zaman tu, dia orang dah daripada pop pergi ke rock masa tu banyak masalah sangat rasanya. Tiba-tiba Zura datang Menyelesaikan masalah. Zura menyelesaikan masalah, keluar, relax, kita twist. Jadi dia di tepi pantai, semua lagu tu dia main balik dan pernah ada konsert tu sama hebat dengan konsert Security, saya ingat. Betul. Security buat konsert dekat stadium negara juga. At the same time, The Zura pun buat benda yang sama juga dan lebih kurang jarak yang dekat. Sama ramai dan crowd yang sama. Dia tak tahu. Itu adalah old school. Lepas tu The Zura muncul dari 80s. Kebanyakan peminat mereka adalah orang yang stable daripada anak-anak muda tahun 60-an yang mampu dapat kerja, mampu beli tiket. Yes, betul. Masa tu Rock Kapak masih kena free lagi. Ali Bakar masih lagi terpaksa free kan konsert Rock Kapak di panggung anniversary. Tapi anda tak akan dapat menonton The Zura free. The Zura mesti bayar. Dia sebabkan cebisan daripada The Zura keluar pula Ramli keluar balik dengan album Mas Mona. Bukan Mas Mona. Mas Mona bukan Ramli keluar balik album dia tahun 83 saya ingat. Lepas tu Jeffrey dia mau keluar album baru. Semua keluar album baru masa. Rahman Hassan semua menyanyi balik. Masa zaman tu. Rahman Hassan hingga ada satu segmen yang kita sebut sebagai sukar difahami iaitu Repro 60s. Repro 60s. Bila konsert dia besar dan mak-mak rock juga akan menyertai konsert tersebut tanpa rasa malu kerana dia boleh bertandak dengan sebab lagu rock ni susah nak bertandak. Tapi lagu 60s senang bertandak jadi anda enjoy. Tak dikacau. Boleh bergoyang dan tak dikacau. Tak dikacau. Kalau daripada anda nak bertandak takut terjadi lagu tragedi Sungai Nibong yang menyebabkan rock baling bangku. Kejadian baling bangku. Dia macam ni. Dia sebenarnya saya selalu bergurau dalam Facebook cakap cerita pasal Scorpion. Hari tu saya kan lagu Scorpion. Saya cakap ni antara album yang sedap pada saya. Terlalu rock sampai terajang pagar. Saya rasa terlalu rock sangat dalam zaman tu sampai saya terajang pagar. Album Blackout. Scorpion album Blackout. Jadi bila kita cakap tentang terajang pagar tu, zaman dulu rock tu dia terlampau sedap sangat sampai baling kursi. Betul. Bukan saya ingat Sungai Nibong tapak pesta Sungai Nibong. Itulah punca akhirnya semua orang kehilangan demam rock. Rock diharamkan pada waktu tu kerana tragedi Sungai Nibong. Rasa ganas je. Tapi bila kita dengar balik lagu rock sekarang rasa macam ini je yang diorang bergaduh sebenarnya. Tak ada apa sangat pun. Dia enjoy lebih. Dia enjoy lebih. Pada mereka yang ada dalam tragedi Sungai Nibong sila up kan. Sila up kan. Apa yang dah berlaku mungkin kita salah info. Apa yang berada dalam tragedi Sungai Nibong sila up kan. Status anda mengatakan anda berada di situ, anda adalah saksi badan yang melihat bagaimana tragedi yang akhirnya menjabakkan Allahyarham Datuk Mahathir Rahman Menteri Penerangan mengharamkan muzik rock dan menggunting rambut di halayak ramai. Semua artis rock untuk berambut pendek. Dan ini adalah scene bagaimana sebelum rock berkembang dan diterima dan hari ini dianggap sebahagian kita sebut sebagai legasi muzik Melayu lah. Sebab rock Melayu adalah muzik Melayu kerana rock Melayu bukan sepenuhnya kopi daripada western rock, dia mempunyai ciri-ciri itu sendiri. Kesudahnya ada cita rasa sendiri, ada cara lain, bunyi lain sebenarnya, bunyi yang lain rock Melayu. Anda tak akan kata jarang kita jumpa band Melayu yang kopi sepenuhnya. Jadi kopi identiti satu dua lagu tetapi basic di dalam album lagu rock Melayu anda akan mendengar originality yang muzik Melayu. Ini adalah perkara yang tak dapat kita nafikan. Pop Yeye kita juga mencipta pop baru sebab tu hanya ada di Malaysia pop Yeye. Betul. Di negara lain yang pop Yeye Britain tak ada perkataan pop Yeye. Kerana di Malaysia disebut Yeye kerana penyanyi latarnya akan sebut ye pop Yeye. Ye. Dia sebut pop Yeye. Kalau anda pergi ke Britain dengan menyebut pop Yeye, orang akan rasa heran sebab yang ada hanya pop. Betul. Di Malaysia saja ada ye kerana dia memerlukan penyanyi latar yang asyiknya ye. Okey. Kita dah 1 jam setengah dengan Andy. Andy akan menghiburkan kita dengan lagu Tahir. Dia boleh pilih sendiri lagu apa yang dia nak. Lagu Tahir. Tapi saya rasa anda mesti nak lagu apa tadi? Tadi dia menyanyi. Satu lagi belum tadi. Apa awal tadi yang dia minta? Kurang kamu.
Ukuran gambar. Tak apalah, biar dia pilih. Dan dia akan pilih lagu yang dia selesa untuk menyanyi. Air dah ada diminum, dia belanja lagu terakhir dan kemudiannya kita akan turun ke Gin House dengan pelbagai produk malam ni. Tak ada combo, kita dah belanja combo 12 set siang tadi. Saya belanja lagu lama dah. Okey, Bukan lagu saya. Okey, best. Menjadi artis yang paling hebat adalah menyanyikan sesuatu daripada orang yang lebih hebat. Okey, dia akan menyanyikan satu lagu daripada artis yang lebih hebat. Kita try. Bersama angin ku kirim rindu, namun kau tetap membisu. Mengapa begitu? Apa salahku? Seolah diriku permainanmu, namun ku menanti dengan hati yang terbuka, walaupun aku kau kecewakan. Kaulah pelita yang menerangi hidupku, tanpamu hidup tanpa arti. Makan daya ku insan biasa, takdir menentukan semua. Perpisahan itu pedih ku rasakan, seolah kehilangan tanpa yang terbuka, walaupun aku kau kecewakan. Kaulah pelita yang menerangi hidupku, tanpamu hidup tanpa arti. Okey, ini saya minta anda promote dulu OOTD kerana ini adalah Loom Store. Okey, ini yang paling mahal Kita ni. ubah loh, ini adalah Loom Store. Boleh. Ini adalah design daripada The Loom Store. Daripada Loom Store. Saya banyak bekerjasama. Saya banyak bekerjasama dengan Loom Store. So apa produk yang dia buat saya suka. Saya dah banyak divertkan diri ke banyak local made. Yes. Ke banyak local made. Sebab apa yang dah ada sekarang memang apa yang dah ada lah. Maksudnya kita nak tengok dia kita nak tengok daripada local scene. Sebab local scene sekarang dah pandai main material, main kain, jahit. Hebat. Banyak label yang ada. So salah satu je yang saya banyak bekerjasama banyak dengan Loom Store. So kami juga cuba mendapatkan Loom Store untuk mengedarkan produk Loom Store bagi mereka yang ingin scene Loom Store. Kerana Loom Store adalah mempunyai scene dia tersendiri. Even t-shirt dia pun kain lain. Saya ada satu lagi t-shirt yang dia buat 8 ounce. So 8 ounce Loom Store punya. Anda boleh ke FB atau IG Loom Store? FB dan juga IG. Dan Loom Store. Okey, Loom Store je anda pergi dan untuk menempah. Ini antara produk terbaru. Ini ada topi, Loom Store mengeluarkan topi sekarang. Banyak dia produk terbaru sebenarnya. Boleh dilihat. Ini jarang aku buka topi. Tapi boleh lah kan. Okey, ini Loom belanja. Store. T-shirt juga adalah T-shirt Loom Store. Saya rasa t-shirt ni pun dalam 8 ounce punya cotton, heavy cotton. So kain-kain, dia cerita dia sebenarnya macam ni. Dia banyak lebih kepada macam Nigel Coburn punya style. Bila kita dapat satu material, dapat satu kain, so tak kira lah kain tu boleh produce 20 lines luar ke atau apa, dia akan keluar in very limited run. Jadi macam topi ni, satu kayu dia dapat berapa topi. So dalam kayu tu boleh design berapa topi, berapa jenis topi dan itu, dan kena menunggu. Saya dengan Abang Nan pun tengah menunggu kita punya bushband double knee. Bushband double knee. Cantik, tapi saya ingat ini juga cantik. Ini anda yang main workwear dan inginkan bushband. Ini inspired by World War II punya seluar, USMC punya kerana design. anda perlu ingat ini menggunakan kain
kain dan benang yang sama. Jarang orang buat. Jarang Itu benang dia yang panggil, dia panggil adalah apa ni, benang tersembunyi, And dan then, benang menggunakan benang yang sama dengan warna kain. button yang dipakai pun donut donut button, ada buckle di sini. Saya pakai sebab saya makin kurus, jadi Pusing belakang terlondeh lah. dengan menggunakan single pocket je. Single pocket. Single pocket. Okey. So saya suka dengan buatan dia. Yap. Dan beberapa lokal, ada juga beberapa Tali lokal. apa pakai ni? Saya pinggang ni saya menang daripada ada satu brother ni dia buat. Saya beli dengan dia. Very simple, dia jual pun harga agak murah. Saya jumpa dia kat dalam Facebook. Dia jual RM100. Okey. RM100 dengan beras bakar, dan dia hantar ke rumah. Okey, good. Dia hantar ke Dia rumah. juga adalah yang menarik, minimalis tapi humble, tapi sangat sangat membantu kita punya tonated colour. Daripada merah kita akan dapat begitu humble brown, dan kita Brown, akan dapat black peluang ke kita bluish. tak hilang, kerana walaupun tali pinggang ini muncul tapi kedudukan pen ni tak hilang, kerana dia tak still hilang. muncul. So benda-benda macam ni yang saya suka. Macam 27 Heaven, Hafizan Shah dia ada buat yang saya pakai tu. Hari tu Zimbabwe cotton tu. Zimbabwe cotton. Okey. Bila manufacture yang kecil-kecilan macam local people yang akan dapat 2 gulung, 3 gulung seluar. Kualiti dia terjamin. Makan mi goreng dalam kuali yang besar tak akan sama dengan anda makan mi goreng dalam kuali yang kecil, sebab Betul. kualitinya lebih terjaga. Saya banyak pakai daripada lokal-lokal lah. Lepas dah ada denim, ada samurai, ada apa semua. Jadi saya nak explore benda. Lepas tu tanya, kau boleh buat benda apa? What detail do you do? Kita tak dapat berbual dengan Jepun-Jepun ni semua kan benda. Betul. Jadi berbual dengan orang-orang yang macam ni. Aku jahit ni, aku letak ribbit kat sini, lepas tu aku dapat layer dalam ada chambray apa semua. Jadi menarik. Dia dah jadi ni even menarik. Walaupun saya beritahu pada saudara, kainnya simple, tapi ini adalah design yang sangat karakteristik bagi mereka yang nak memburu World War II. betul. Main apa ni, bush pen, dan saya beritahu pada saya, kata ini antara design yang cantik saya pernah tengok. Dia macam ni, dia custom made. Kita boleh minta sizes yang kita nak. Macam abang minta buat abang punya bush pen cutting kat berapa, dia okey Roger. Dia dah tahu dah. Jadi bila kita nak main Unseen Forest ni, kain-kain yang kain-kain raw ni, jadi bila kita saiz 34, kita akan tempah ke 36 lah. Dia akan shrink. Melalui 2 tahun yang sangat menyeksa kan. 2-3 tahun yang sangat menyesakan, dan tahun yang keempat yang membahagiakan. Sebab orang akan pandang dah seluar dah jadi dah apa semua kan. So pada saya benda-benda ni sangat menarik. Saya sangat suka kalau local people datang keluar benda. And then especially ada orang nak approach, macam saya kadang-kadang saya tanya dengan dia orang, saya try dulu beli 1-2 barang, ataupun jadi ada dia orang call kata macam, bang nak try tak bang seluar? Saya nak macam Dream Store, saya approach dengan dia, bos tak nak sponsor saya nak buat album ni. Saya nak buat cover album ni, kata. Saya nak tanya segan juga. Juga. Saya pun nak beli pun segan juga kan. Tak tahu nak cakap macam mana nak interact. Lepas lama-lama dia jadi kawan. Jadi kawan. Bila jadi kawan, saya cakap dengan dia, saya sebenarnya daripada dulu, kalau siapa yang follow saya punya Instagram akan lihat banyak saya banyak promote banyak benda. Bukan bukan dibayar. Ya, kita gembira. Saya gembira bukan dibayar. Saya betul-betul niat macam, kalau saya boleh bagi manfaat untuk orang tu meningkatkan perniagaan dia, insya-Allah. Sebab masa mula-mula tempatan fest, tempatan fest keluar, dia orang tak ada tempatan stage perform semua kan. Jadi saya pergi kat stage, cakap apa ni hamba saya. Dia orang semua pasang, dia ni pasang lagu lain, dia ni pasang lagu lain, pening kepala aku. Kata ni nak tengok baju jadi pening kepala, kata kan. Kenapa tak buat satu orang perform? Siapa nak perform di kat Jalan Yap Kuansing tu ke apa benda masa tu. Jalan Kiapeng masa tu. Dengan palette dia apa benda semua kan. Dia meniaga kat situ, buka ni. Dia cakap, tak apa aku perform lah. Aku tak minta duit pun. Sebab zaman, saya cakap dengan dia, sebab zaman aku tak ada benda ni. Local people buat printing, buat design apa semua. Tak apalah aku design. Jadi saya perform. Esok tu saya datang bawa gitar perform main akustik kan, dalam sejam macam tu. Lepas tu memang tak dibayaran apa. Tiba-tiba saya ambil mic. Bila dia ambil mic, dia cakap dengan dia, ni semua yang meniaga kat sini, ini brother ni datang nyanyi free je, tak minta duit dengan korang pun. At least you guys show your appreciation. Saya balik, kereta kancil saya penuh dengan baju. So selama 2 tahun saya pakai baju free. Ya, daripada situ,
Daripada situ saya dapat bekerjasama dengan local brand yang ada macam Kelipan Store, macam yang diorang keluarkan saya punya merchandise, everything apa semua. So kita bagi dia saya cakap dengan dia, macam mana nak buat? Kau nak buat macam mana? Sekarang ni aku ni wujud. Jadi apa faedah aku ni untuk korang? Kau nak pakai untuk apa? Cerita dengan aku dengar. Kalau okey kita jalan. Mereka mempunyai bakat kreatif, kita mempunyai pengaruh pasaran. Betul. Dan tak ada salah. Jadi ni sama-sama lah. Sebab kalau ikutkan dari segi, kalau saya post dalam Instagram, ada setengah-setengah orang dia charge sampai 5-6 ribu pun ada untuk promo dia. Dia panggil review. Review kan. Saya tak pernah charge. Saya tak tahu macam mana nak charge. Tapi budak-budak ni semua macam mana nak buat bang? Tak tahulah. Engkau supply aku dengan apa aku suka. Aku promo sebab kita suka bergaya. Kita suka bergaya. Jadi daripada situ saya dapat pakaian semua alhamdulillah dekat 4 tahun saya tak beli barang apa pun. Ya betul. Semua diberi kawan-kawan lah. Dah jadi kawan-kawan semua. Dia kata, "Bang, abang saya hantar kat abang benda ni, abang boleh review untuk saya." Boleh. Jadi engkau nilaikan apa aku punya review dengan kau punya barang. Siapa yang main Bushpen, saya bagi tahu saudara, tak perlu buang banyak duit untuk mendapatkan Bushpen Japan. Ini adalah Bushpen yang saya anggap terbaik yang pernah saya lihat. Bushpen baik. Saya tak mau sebut nama-nama bushpen lain yang keluar sekarang yang hot di pasaran. Tapi kalau tanya dengan mata saya, kerana saya menyebutnya ini adalah benang mati, di mana benang hilang di dalam kain, betul-betul kain yang mengawal look dia. Ini antara desain benang mati yang cantik. Dia betul-betul nampak World War dia. Nampak World War dia. Scene Melayu dia. Kita tahu kalau kita tengok je kita tahu ini bukan seluar Japan. Adalah seluar Melayu. Kerana scene baru ni. Scene baru ni. Dari Loom Store yang terbaru, jangan bertenang segera selepas ini ke IG dan FB Loom Store untuk mendapatkan produknya. Yang ini keluar ada beberapa color. Saya pakai t-shirt banyak. Kebanyakan orang produk buat t-shirt local made, buat t-shirt apa boleh semua banyak. Kebanyakan ni guna Gildan lah apa semua normal. Tapi dari apa yang diorang hantar kepada saya, t-shirt yang material dia lain daripada t-shirt yang pernah saya pakai. Jadi ada material pun untuk t-shirt pun ada heavy, ada berapa ounce apa semua. So even kain pun, dan dia tak berniaga macam dia berniaga. Itu yang saya best tu. Bila tanya nanti kita start production ni dari sini ke sini. Dia tenang-tenang je, dia nak bagi cantik dia punya barang-barang. Jadi kat situ saya suka. Kita tak ada maksudnya tak ada nak kejar customer ni kerja semua ni. Dia ada susunan dia. Bulan ni dia kata dia sekian hari bulan kita run untuk buat head. Jadi dia buat head. Jadi beberapa ada mekanik, ada beberapa lagi ada macam-macam pattern lah ada dan kasutnya adalah Vans. Sepatutnya saya pakai kasut lain. Sepatutnya tapi ini hari kaki tak pun nak darat. Saya nak pakai ada satu kasut kali hitam tu. Yang ada look, ada bendera Kanada tu. Tak apa. Kalau anda semua memberi sokongan untuk mendengar muzik dan memory, kita akan panggil lagi Andy. InsyaAllah. Untuk budak-budak kampung dan budak-budak kecil macam kami yang dibesarkan dengan lagu-lagu Melayu, yang dibentuk cara berfikir oleh muzik Melayu, yang menggilai artis-artis Melayu pada tahun 70-an, 80-an, 90-an dan sampai sekarang pun. Tak boleh mengubah fikiran saya untuk mendengar lagi penyanyi-penyanyi sekarang. Saya mendengar sampai generasi sekarang penyanyi-penyanyi, kerana orientasinya adalah anda boleh mendengar muzik Inggeris, tetapi anda boleh kena hargai muzik tempatan. Anda boleh memakai barangan internasional, tapi anda harus menghargai desain tempatan. Itulah Jepun buat. Tempatan. Itu yang Jepun buat. Sampai produk dia dikenali semua satu dunia kan. Itu pada saya itu hebat lah. Malaysia pun boleh buat benda macam tu. Protect kita punya. Kalau daripada luar masuk yang kualiti je, sebab dalam dah kualiti dahsyat. Betul. Itu yang saya seronok. Biasanya macam ada satu tu raw denim. Saya ingat raw denim made in Besut. Loom Store adalah made in Greek. Made in Greek. Made in Greek. Osaka 5 dan juga Okayama. Jangan macam-macam. Bila sebut kita kata alamat datang daripada Greek. Alamak, daripada Greek. Orang Greek pun dahsyat membuat saya dah lihat dia punya bushpen double knee tu, saya anggap kata tiada satu pun jenama Jepun yang boleh menandingi kreativiti adalah kombinasi bushpen dan juga double knee. InsyaAllah nanti bila sampai je saya akan bawa gaya kan untuk anda. Saya pun ada, tapi saya cakap saya selalu macam ni. Saya buat dia kata dia nak buat 30 helai Macam abang punya minta custom ikut abang punya. Saya selalu kalau nak peraga, saya peraga apa yang dia orang buat. Bukan apa yang saya nak.
Jadi abang punya custom. Saya punya cakap, okey. 24, 18, 16. Apa yang kilang maksudnya apa kilang dia orang buat lah. Saya nak pakai yang standard. Jadi saya tunjuk dengan orang, dia saya pakai ni standard. And then tapi a few cut, saya cut sini ke bagi pendek ke apa. Tapi saya nak standard, nak tengok dia orang punya standard of production. Saya request detail kerana saya selesa dengan 24, 18 dan juga 16 dan alhamdulillah dia sanggup buat. Dia kata no problem, dia akan buat. Tak ada hal, sangat kecilnya hal katakan. Okey Andy, terima kasih Sama-sama. kalau anda terus memberi respon mengenai music scene dan memory lane, kami akan sentiasa ada dengan Andy untuk enjoy dan menghiburkan anda. InsyaAllah. Kerana Saya akan lebih prepare lah. Ya. Ini hari tak prepare, tak tahu bang kita nak buat apa ni bang. Dia pun saya call dia datang je Andy, kita cerita music je. Okey, kalau saudara nampaknya lebih suka pada music scene dan memory lane, kita akan sentiasa mengekalkan mood tu daripada kita bercakap tentang diri kita. Lebih baik kita bercakap tentang scene yang besar. Betul. Yang menjadikan, sebenarnya saya cerita pada saudara, saya dan Andy adalah orang yang sebahagian daripada mindset dan mentaliti dan kematangan kami dibentuk oleh muzik. Kami bersekolah dengan muzik lah. Maksudnya ada rasa terima kasih kepada penyanyi 70-an, 80-an, muzik-muzik awal orang di belakang muzik, kerana mereka yang mengajar kita, kerana lagu-lagu mereka yang mendewasakan kita. Kita tak akan berjumpa perkataan-perkataan yang besar dan yang membimbing kerana saya datang daripada kampung, tapi muzik-muzik tentang survival di Kuala Lumpur, menjadi orang yang mau berjaya adalah datang daripada muzik. Semangat tu datang daripada muzik. Dapat kawan pun daripada muzik.